Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari sama-sama kita lafazkan, sebutkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Terutamanya pagi ini, pagi Rabu 1 Julai 2020 bersamaan dengan 9 Zulkaidah 1441 Hijrah. Hari ini kita sama-sama dapatkan manfaat, dapatkan ilmu, dapatkan pencerahan bersama dengan saya Da'i Hadari. InsyaAllah sepanjang 2 jam kita bersiaran, saya akan temankan anda. Topik besar kita hari ini iaitu fiqh, yang mana kita akan sama-sama dapatkan pencerahan berkaitan dengan fiqh wabak ataupun fiqh berkaitan dengan wabak. Dan saya sangat seronok dan teruja kerana saya tidak kesorangan di studio ketika ini, yang mana yang akan memberi pencerahan kepada kita semua yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat pagi-pagi ni. Alhamdulillah, itulah kalau dengan Ustaz Mustafa ni senyuman manisnya. Alhamdulillah menceriakan pagi kita. Cumanya banyak Ustaz kita akan kongsikan kerana saya lihat topik ni topik besar sebenarnya kalau kita nak sama-sama kembangkan. Cumanya mungkin para penonton semua tak sabar untuk bertanyakan soalan dan tonton, dan anda juga kami alu-alukan untuk anda tanyakan soalan. Caranya macam mana Da'i Hadari? Senang aja Pak Cik Mak Cik. Anda boleh hubungi kami di talian 1-800-88-1677. Ya, ataupun boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda di aplikasi WhatsApp yang kami sediakan 0111233648. Itu nombor dia. Boleh simpan tu. Dan anda boleh terus sahaja kalau dah pagi-pagi ni buka Facebook, alang-alang tu tinggalkanlah soalan di ruangan komen di page ataupun Facebook kami, iaitu Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia, selesai saya maklumkan kepada anda bagaimana untuk tanyakan soalan. Baiklah, sebagai mukadimah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, sepanjang 2 jam ini, apa yang kita akan bicarakan tentang berkaitan dengan fiqh wabak ini sebagai gambaran awal? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat baik saya Da'i Hadari, kemudian sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita berbincang satu topik yang agak rapat, agak sinonim, berkait rapat dengan kehidupan kita, berkenaan dengan fiqh wabak. Fiqh ni secara umumnya kita boleh sebutkan sebagai hukum hakam, ataupun boleh kita katakan sebagai apa perkara-perkara yang berlegar sekitarnya yang berkaitan dengan wabak, yang memerlukan kepada ijtihad, yang memerlukan, bukan saya nak berijtihad. Maksudnya kita menukilkan pandangan-pandangan para ulama, para mufti dan sebagainya, dan apa-apa yang berkaitan dengan isu-isu yang melibatkan teknologi, berkaitan juga dengan isu perubatan dan sebagainya. Kesesuaian mengikut keadaan. Ya, betul. Dan bila kita melihat kepada fiqh itu sendiri dan pergi kepada wabak, dan kita tahu wabak ni adalah satu penyakit seperti mana disebutkan ramai oleh para ulama, Imam Ahmad Khalil dan sebagainya. Maksudnya dia adalah salah satu daripada penyakit yang cepat merebaknya, berjangkitnya, dan menjadikan kehidupan manusia berasa sukar, gundah gulana, dan berasa takut dalam keadaan yang tidak tenteram kepada apa yang kita panggil sebagai wabak. Dan daripada sudut asasnya, teori-teori yang berkaitan ataupun kita panggil sebagai fiqhnya yang berkaitan dengan wabak ni, kita boleh simpulkan kepada beberapa perkara yang saya ingin sentuh. Yang pertama sekali kita bincang tentang isu iaitulah setiap perkara yang berlaku khususnya dalam berkaitan dengan wabak ni, dia terikat dengan perubahan daripada sudut hukumnya, sama ada daripada sudut masa dan keadaannya. Ini seperti mana kaedah fiqh menyebut, seperti mana yang disebutkan juga oleh Syekh Ahmad Zarqa dan juga Syekh Wahbah Muhammad Zuhaili dalam kitabnya Qawaid Fiqhiyah, menyatakan bahawa la yunkiru taghayyurul ahkam bi taghayyuri azman, yang bermaksud tidak diingkari berubahnya hukum dengan sebab berubahnya masa, ataupun kita boleh panggilkan sebagai keadaan.
Kemudian Syekh Yaqub Al-Bahithin menyatakan bahawa, satu orang ulama besar juga dalam fiqh ini, menyatakan bahawa keadaan hukum itu boleh berubah dengan keadaan masa ataupun maslahah kepentingan umum. Jadi sebab tu kalau kita tengok daripada rentetan peristiwa wabak yang pernah melanda dunia, khususnya kita di Malaysia ni, banyak hukum-hukum baru akan keluar. Betul. Dan hukum-hukum yang dulu asalnya dia ketetapan itu daripada Quran, hadis dan ijtihad para alim ulama, akhirnya berubah dengan keadaan kita kata 360 darjah. Dulu kita belajar lain, Ustaz. Ya, dulu belajar lain. Dalam kitab-kitab fiqh lain dia punya hukum-hukum dia. Jadi yang ni menyebabkan, sebagai contohlah, kalau saya boleh bawa, katalah contohnya memelihara haiwan. Sebagai contoh kita kata bila mana terkena wabak sesama burung yang melanda Malaysia lebih kurang tahun 2006-2007, dan kita lihat bahawa tindakan drastik dibuat oleh kerajaan dengan apa kita kata sebagai membunuh ataupun kita menghapuskan haiwan lebih kurang dalam 2 juta. Maksudnya burung, ayam kan dan sebagainya telah dihapuskan disebabkan apa? Kerana hukum asalnya tak boleh kita bunuh suka-suka, melainkan, dan itu belum kita sentuh faktor ekonomi, terjejasnya orang peternakan dan sebagainya. Tapi daripada sudut asalnya kita nampak hukum itu boleh berubah dengan sebab perkara yang kita bincangkan. Dan sebab itu juga Jabatan Veterina Malaysia telah mengeluarkan garis panduan khusus untuk kita kata apa, kaedah untuk melupuskan haiwan. Maksudnya sama ada dengan tembakan, sama ada dengan elektrik dan ada sebagainya, SOP-nya, ada SOP dan kaedahnya. Ini menunjukkan bahawa hukum asalnya walaupun keadaan yang demikian itu kita kata apa, ketetapan itu akhirnya berubah dengan sebab keadaan masa yang memerlukan itu. Dan kalau kita tengok hari ini SOP yang pelbagai ataupun hukum yang pelbagai telah berhimpun ulama-ulama mufti kita di Malaysia, fatwa-fatwa telah dikeluarkan, hukum solat Jumaat, hukum berkaitan dengan fik pengurusan jenazah, berkaitan juga dengan hukum garis panduan nikah kahwin, jual beli dan sebagainya, online tidak online. Maka semua itu telah berubah dengan sebab apa? Dengan sebab berlakunya virus, dan itu kita kata hukum boleh berubah dengan sebab pertukaran daripada sudut zaman masa, dan dia memerlukan, maksudnya umat masyarakat memerlukan kepada perkara ini. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, dalam fik juga, iaitu khusus pada fik wabak, keadaan kita ni berhajat kepada teknologi, sains dan teknologi. Ini juga antara perkara yang mana kalau boleh masyarakat kita ni dia ada sedikit pengetahuan tentang perkara ini. Bukan nak kena belajar IT itu apa, software itu apa, bukan. Kena celik lah. Kena celik sikit. Maksudnya apakah yang perkara-perkara yang berkaitan dengan ini. Dan zaman Nabi SAW, kalau kita lihat teknologi ini sebenarnya telah berada pada tangan Nabi. Bagaimana contohnya Nabi SAW bila mana minum, Nabi tidak bernafas di dalam air yang Nabi minum. Kemudian juga kaedah macam mana Nabi SAW ajar kepada kita bila mana lalat jatuh dalam makanan, Nabi bagi tahu kepada kita. Ini banyak dalam hadis-hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim dan sebagainya. Begitu juga proses pendebungaan pokok kurma, macam mana Nabi ajarkan kepada para sahabat, ataupun mula-mula Nabi tak terima, tapi para sahabat buat dan kemudian Nabi terima akhirnya. Ini menunjukkan dalam isu berkaitan sains, teknologi yang berkaitan dengan fik wabak ni, kita jangan tanya dalil. Apa dalil kita kena guna mesin ni? Apa dalil tutup kita punya ni kan? Tak ada. Yang kita ada yang perlu kita ada adalah apa dia? Inovasi. Yang mana dia tak bertentangan dengan agama, dan Islam mengiktiraf itulah sunnah sebenarnya. Itulah perkara yang dibenarkan di dalam syarak. Dan kalau kita tengok sebagai contoh daripada sudut asasnya macam mana mereka membuat kajian, pertama test, kemudian treatment dan kemudian isolate. Tengok dulu, test dulu, kemudian kita bagi rawatan, kemudian kita asingkan. Ini semua telah pun ada dalam sunnah, dan fik wabak ini beginilah sebenarnya. Kan daripada sudut dengginya, daripada sudut virus Nipah yang pernah berlaku pada tahun 1999 melibatkan 105 orang kematian di Malaysia. Jadi semua itu memerlukan kepada fik sains dan juga teknologi. Itu isu yang kedua yang saya nak sentuh. Yang ketiga, yang terakhir yang saya boleh simpulkan juga berkenaan dengan fiqh ini, kita akan melihat daripada sudut maslahah dan mafsadah. Maslahah ni maksudnya kepentingan, mafsadah ni maksudnya kerosakan. So antara kepentingan utama dan juga kerosakan, mana yang utama untuk diselamatkan. So kalau kita tengok mana-mana negara sekalipun dalam isu situasi berhadapan dengan contohnya kita kata COVID-19 ataupun wabak-wabak sebelum ini pun, macam mana cara dan kaedahnya. Pertama kita kata menyeimbangi, khusus kita di Malaysia, di antara kita panggil sebagai syiar agama dan juga kepentingan nyawa.
Jadi bagaimana kedudukan itu hendak difokuskan, diutamakan. Itu daripada satu aspek. Betul. Yang kedua, daripada aspek wabak yang masih lagi tengah merebak dengan aspek ekonomi. Jadi kita nak buka balik sektor-sektor, kemudian daripada sudut ekonomi itu juga memerlukan kepada pemikiran, memerlukan kepada kita kata timbangan antara kebaikan dan juga kerosakan. Kemudian juga yang ketiga daripada kepentingan peribadi dengan kepentingan masyarakat. Contoh kita terkena penyakit, kita macam mana? Ikut je lah, tak apalah, kita pergi je. Jadi itu semua jadi timbang tara dalam fik wabak. Dan 3 perkara yang saya fokuskan ini bukan hanya kepada COVID-19 ataupun 19, tapi fokus kepada semua wabak, dan kita akan nampak perubahannya, kita akan nampak daripada sudut teknologi penghasilan vaksin dan sebagainya, dan juga daripada sudut penimbangan antara kebaikan dan juga kerosakan yang perlu dititik beratkan oleh mereka yang melakukan, khususnya pada kerajaan, masyarakat dan semua masyarakat, semua apa kita kata yang terbabit dalam menghasilkan ataupun dalam berinteraksi dengan wabak ini. Itu secara ringkas yang saya dapat fokuskan ataupun kita simpulkan pada awal mukadimah ni, insya-Allah. Bila Ustaz simpulkan ni Ustaz, saya terfikir bagaimana ulama dan umara, ulama dan juga para pemimpin kita bukan senang-senang nak meletakkan satu-satu keputusan, terutamanya berkaitan dengan agama dan juga masyarakat itu sendiri. Ahli majlis fatwa memang tak duduk diam lah Ustaz. Ada saja meeting perbincangannya itu, mesyuaratnya itu. Okey, baik. Kepada anda semua, saya ajak untuk anda tanyakan soalan dan share ataupun kongsikan perbincangan kita pada pagi ini. Sebab ramai kena tahu apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Cumanya Ustaz, jika kita lihat kepada perbincangan kita, mungkin di awal ini saya nak tanyakan sebagai gambaran awal lah. Islam menitik beratkan umatnya untuk menjaga amal ibadat. Maksudnya kena buat, kena macam mana pun mesti ada ibadat itu, tidak boleh putus. Kerana itu tanda kita sebagai seorang hamba. Sekalipun wabak atau ujian itu tiba, apa hikmah antara penjagaan amalan kita ini? Baik. Pertama sekali, kalau kita nampak daripada sudut asasnya, di sana ada yang kita panggil sebagai maqasidus syariah. Maqasid syariah ni maksudnya the higher objective of syariah, ataupun kita panggil sebagai tujuan utama syariah itu kenapa diturunkan. Dan antara tujuannya, kata Imam Syatibi dalam kitab beliau Muwafaqat, dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika memfokuskan kepada perkara ini, maka menyebutkan bahawa 5 perkara prinsip yang perlu dijaga. Pertama, menjaga agama. Ini yang kita sebut tadi, yang ibadah itu. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga zuriat keturunan. Yang keempat, menjaga akal. Yang kelima, menjaga harta. Jadi daripada semua sumber-sumber yang ataupun kita kata perbincangan para ulama ini, kita akan nampak bahawa fokusnya kepada 2 perkara. Ini biasanya lah, iaitulah menjaga agama dan juga menjaga yang kita panggil nyawa. Jadi daripada sudut 2 ini, mana yang diutamakan? Sebab tu sebahagian para ulama mereka berbincang, berbeza pandangan pendapat. Maksudnya agama dulu penting ke nyawa dulu penting? Secara logiknya mesti agama penting. Sebab agama menduduki tempat yang pertama yang dia untuk menjaganya, masalah kebaikan dan sebagainya. Akan tetapi sebahagian para ulama bincang antara Imam Syatibi dan sebagainya. Kalau kita kata agama kita ada tetapi nyawa terancam. Maksudnya yang nak solat, nak ibadat tu adalah individu, manusia. Jadi untuk melakukan ibadat kesempurnaan itu, jadi daripada sudut ini, adakah kita nak katakan bahawa nyawa tempat pertama ataupun ibadah tempat yang kedua? Maka di sinilah berlaku perbincangan, berbeza pandangan di kalangan para ulama, dan akhirnya mereka membuat kesimpulan bahawa dua-dua ini adalah unsur yang penting. Untuk menegakkan agama, dia perlu sihat. Kalau dia tak sihat, tak boleh datang dan sebagainya. Siapa nak menegakkan agama? Kemudian syiar daripada sudut azannya, daripada sudut kita kata apa, daripada fardu kifayah, seperti mana muamalahnya, solat dan sebagainya. Jadi semua itu memerlukan kepada kedua-dua. Dan antara hikmahnya kita nampak, dan pertimbangan antara masalah ni, pertama kita kena lihat daripada sudut kaedahnya, ijtihadnya itu kena tepat. Betul. Maksudnya waqi' dan dia berada di landasan yang tepat pada masa yang tepat. Tak boleh kita kata satu fatwa, satu pandangan di awal-awal kan. Jadi dia agak sukar. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut apa? Setiap masalah kebaikan yang nak dilakukan itu daripada sudut maqasid, tujuan ibadat dan tujuan menjaga agama dan menjaga nyawa itu, dia mesti berlandaskan pada sudut kepentingan nasyara. Dia tak boleh duduk sembang-sembang kedai kopi. Tak boleh. Kita rasa kita tak payah pergi Jumaat lah kot. Kan? Kita rasa kita hari ni kita online je lah kot. Kan? Keputusan majlis itu. Keputusan majlis kedai kopi dia panggil. Jadi yang tu tidak diterima pakai, maka memerlukan kepada syarak, memerlukan kepada ahlinya yang berfatwa dan ijtihad daripada sudut itu. Itu hikmah yang kita boleh nampak dari sudut gambaran seperti mana yang kita boleh fokuskan pada waktu ini. Itu dia. Itu berkaitan dengan hikmah amal ibadat, Ustaz. Ada satu soalan daripada penonton kita di
Facebook ini berkaitan dengan iman dan juga akidah lah. Kata Kasih Nurul Shah, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sebagai umat Islam, wajib percaya wabak ini datang dengan izin Allah. Ini sebut tentang iman ni. Bagaimana cara untuk kita jaga iman dan akidah kita supaya sentiasa berlandaskan Al-Quran dan hadis dalam menangani wabak tanpa menuding jari, menyalahkan orang lain. Kadang tu bila jadi je satu-satu, semua nak salahkan orang lain. Dia je betul lah. Macam mana tu Ustaz? Baik, pertama daripada sudut perbincangan persoalan iman ini, sebab tu saya suka nak sentuh juga. Kadang-kadang ada orang kata wabak ni Allah yang bagi, jadi Allah yang tarik balik. Jadi kita berserahlah pada Allah. Baik, saya bimbang takut daripada sudut penekanan akidah ni juga adalah penting. Sebab tu ada di sana fahaman-fahaman tertentu seperti mana Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah ini fokusnya adalah semata-mata memaksa Allah itu yang melakukan semua perkara. Itu kita bimbang tu yang diasaskan oleh Jaham bin Safwan. Dan begitu juga akidah berkaitan dengan Qadariyah. Qadariyah ni semua saya. Ni saya tak percaya semua, doa apa semua ni saya tak percaya. Yang saya percaya adalah saya sendiri yang jaga diri saya. Yang tu kita bimbang masuk Qadariyah. Seperti mana yang diasaskan oleh Ma'bad Al-Juhani. Jadi ini antara dua ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah yang kita mesti jauhi. Maksudnya begini, dalam i'tiqad pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, dalam masa kita ni walaupun kita kata apa, kita percaya pada Allah yang menurunkan wabak, dalam masa yang sama kita ada usaha, ada ikhtiar, ada keperluan di sana untuk kita mengambil asbab dan musabab, kita panggil kaedah-kaedah cara untuk kita menangani wabak itu. Dan menunding jari itu sendiri, kita kata orang tu salah, orang ni salah dan sebagainya, daripada sudut asasnya kita kena kembali fokusnya Allah Subhanahu Wa Taala benar menurunkan wabak itu, dan di sana mesti ada cara dan kaedah untuk menangani. Kan, sebab tu saya suka nak sebutkan kepada kita semua, kita kena belajar hidup dengan virus. Ini satu benda yang orang tak jarang sebut. Ini kalau dengar ni lain macam je penonton. Lain macam. Kita kena belajar berinteraksi dan sentiasa bersama dengan virus. Sebab kalau kita tengok contoh virus Nipah 1999, sampai sekarang tak ada vaksin. So kita nak kata apa sebenarnya yang kita boleh lakukan, yang kita boleh buat dengan apa yang berlaku pada hari ini, ialah kita belajar hidup, belajar menjaga diri, dan di samping itu kurang untuk menunding jari kepada orang lain, dan kita sendiri jaga diri kita. So ini kaedah yang kita perlu tahu dan kita kena faham. Dan apa cara sekalipun saranan daripada sudut keagamaan, daripada sudut teknologi, sains dan sebagainya, pengurusan masyarakat, maka semua itu yang kita kena tengok dan kita kena jelas, dan jangan hanya sekadar kita berpegang seperti mana akidah, seperti mana awal yang kita sebutkan tadi. Jangan ada Jabariyah, jangan ada Qadariyah. Wallahu a'lam. Saya lihat Ustaz, Islam itu sangat cantik. Sebenarnya pada tahun 2020 ini ada antara kita yang baru dengar tentang perintah kawalan pergerakan. Kawalan pergerakan tu sebenarnya dalam Islam itu sendiri 1400 tahun lebih dahulu, apabila wabak itu wujud, masyarakat ataupun ummah dinasihatkan untuk tidak ke tempat wabak. Malahan yang berada di tempat wabak itu tidak boleh keluar daripada kawasannya. Bagaimana disiplin pergerakan, kawalan pergerakan ini sebenarnya telah wujud dalam Islam bagi menguruskan ataupun yang kita sebut sebagai bagaimana menguruskan diri kita dekat dengan wabak itu, kesesuaian kita. Macam mana komen Ustaz? Baik, pertama sekali kita sebut apa saja berkaitan dengan inovasi. Sebab tu dalam Islam ada dipanggil sebagai tajrubah. Tajrubah ni maksudnya adalah test ataupun eksperimen. Test ataupun eksperimen ni kita akan berhadapan bila mana kita terkena. Sebelum terkena kita duk fikir-fikir tahun 2028 apa virus nak muncul. Takkan jumpa. Tapi kita macam mana cara kita nak keadaan itu tentu dalam test kita, eksperimen kita, macam mana kita nak hidup dengan perkara itu? Macam mana kita nak berada dengan keadaan demikian? So, bila terkena dan kita nampak bahawa pada zaman dulu contoh virus-virus sebelum ini, pengasingan, perintah pengawalan pergerakan dan sebagainya tak ada. Kalau contohnya kita kata sesama burung, kalau ada H1N1, JE dan sebagainya, kan. Jadi tak merujuk kepada kena duduk di rumah. Kan. Maksudnya masih bebas dan sebagainya, cuma kena jaga dirilah, kesihatan ataupun kebersihan dan sebagainya. Tapi bila datang COVID ni dia lebih menyeluruh dan manusia mula belajar sesuatu daripada sudut penghasilan sains teknologi. Sebab tu saya nampak di Malaysia khususnya daripada sudut pelbagai apps, pelbagai perkara ada daripada sudut itu kan. Contohnya kita kata MySejahtera, MySelangkah, yang paling latest terbaru MDEX ataupun kita panggil Match. Match ni maksudnya dalam Malaysian saya pun boleh buat turun tu. Betul. Yang tu adalah satu aplikasi yang katanya launchingnya ataupun kita kata sebagai dia punya perasmian tu pada bulan Julai ni. Belum ada lagi, tapi dia memudahkan segala urusan yang sebagai hub.
Sebagai tempat yang utamalah, maksud center, tempat utama untuk kita analisis pelbagai perkara. Contohnya kata daripada sudut agihan, daripada sudut ketepatan teknologi dan sebagainya akan berada dipanggil match, MATCH. Jadi daripada sudut tu pelbagai perkara kita akan nampak dan akhirnya menjadikan manusia sentiasa berinteraksi dengan keadaan-keadaan tertentu dan akhirnya akan menjadikan kita ni sebagai satu orang yang terbiasa dengan disiplin itu. Kan, wallahu alam. Kejap lagi Ustaz, saya nak tanya banyak soalan ni berkaitan dengan solat jemaah, kemudian muamalah jual beli, macam mana pula perubahan-perubahan hukumnya itu. InsyaAllah nantikan selepas ini. Dan kepada anda semua terus tanya soalan, kita rehat seketika. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Ya, Alhamdulillah, selamat pagi diucapkan kepada yang mungkin baru menonton dan kini masih lagi bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan terima kasih kerana tontonan anda, sokongan anda semua. Kami terus teguh berdiri di sini memberi manfaat untuk semua. Yang pentingnya pada hari ini kita bicarakan tentang fiqh, iaitu kita fokuskan kepada fiqh waba bersama dengan sahabat saya dan juga guru kita semua, Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik Ustaz, Alhamdulillah pencerahan daripada Ustaz berkaitan dengan apa yang kita akan bincangkan, kemudian kenapa umat Islam ini digalakkan untuk berilmu, kemudian bagaimana satu-satu proses hukum hakam itu diwujudkan bukan senang Ustaz ya. Cumanya Ustaz, ada satu soalan yang saya fikirkan untuk kita ketengahkan di awal ini jugalah, dikirakan sebagai awal lah. Bagaimana soalan daripada Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Umum mengetahui bahawa Islam melalui Al-Quran mempunyai garis panduan yang jelas mengenai soal makanan, kerana tidak semua yang hidup boleh menjadi makanan manusia. Makanan juga bukan sahaja halal, malah suci serta tidak memudaratkan. Kita dianjurkanlah ya. Kemudian adakah pemakanan juga boleh menjadi punca bagi sesuatu wabak? Adakah ia menjadi punca? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bila sebut tentang berkaitan dengan pemakanan ini sudah tentu Islam menggariskan makanan yang baik-baik, makanan yang kita kata mengandungi apa-apa sajalah yang kita untuk kebaikan. Kita makan, kan? Kita apa yang kita makan. Jadi daripada sudut itu, secara asasnya Islam seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah A'raf ayat 157, wa yuhilla lahumut tayyibat. Kemudian Allah menyatakan wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, yang bermaksud sadaqallahul azim, Allah menghalalkan apa-apa perkara yang baik dan Allah mengharamkan, iaitu berbentuk makanan dan sebagainya, daripada perkara-perkara yang kotor, yang keji ataupun yang tidak elok. Jadi daripada sudut asas ini berkata beberapa orang di kalangan para ulama, antaranya Imam Qadhi Iyad, seperti mana juga pensyarah Sahih Muslim ketika mana mensyarahkan hadis innallaha tayyibun wa yaqbalu at-tayyiban. Sesungguhnya innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguh Allah itu adalah cantik dan juga baik ataupun molek, maka tidak menerima kepada perkara-perkara yang selain daripada yang baik. Jadi menunjukkan bahawa proses berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan kebaikan daripada sudut apa-apa yang berkaitan perkara yang halal dan haram telah diajarkan dalam Islam. Begitu juga seperti mana Allah sebut. Ini ayat tentang kesihatan. Ini ramai orang sebut ni ayat tentang membazir. Sebenarnya ayat tentang kesihatan. Allah sebut apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Makan dan minum jangan. Apa maksud berlebihan ni? Nasi lebih, lauk lebih, semua lebih, garam lebih, gula lebih, kuah kari lebih kan. Banjir. Jadi itu menunjukkan bahawa asal Islam itu telah ada meletakkan sederhana, meletakkan di tempatnya, jangan berlebihan. Jadi jika berlebih, kita kata bukan setakat makanan yang berbahaya dan sebagainya, yang kita makan hari-hari pun akan memberi kesan mudarat kepada kita. Kerana Allah sebut jelas, makan dan minum jangan berlebihan, jangan melampau. Ini menunjukkan bahawa Islam telah mengajarkan daripada sudut satu aspek.
yang kita bincangkan. Yang kedua, daripada sudut kita kata apa? Makanan-makanan yang mengandungi kerosakan. Ya, sebab badan kita ni dia ada dia panggil imuniti badan. Maksudnya badan kita ni dia memerlukan kepada vitamin, memerlukan kepada gula dan sebagainya yang seimbang. Jadi daripada sudut tu pengambilan bukan hanya kita kata daripada perkara-perkara yang baik, tetapi juga kita menjaga daripada sudut itu. Ni kita kena ada sains ataupun kita kata berkaitan dengan fik pemakanan pula kan. Jadi daripada sudut itu Islam telah mengajar kepada kita ada keadaan tertentu yang mana kita bersederhana dalam makanan. So ada tak daripada makanan punca boleh jadi wabak? Ya. Tidak dinafikan. Sebagai contoh kita kata asas ni kita orang Islam tidaklah kan. Sebagai contohnya virus Nipah 1999 dia asalnya daripada kelawar. So kelawar itu bila mana dia merembeskan ataupun dalam itu istilah sains lah ataupun kita kata sebagai dia mengeluarkan najis dan sebagainya dan dimakan oleh khinzir. So khinzir itu dimakan pula oleh manusia. Jadi tengok daripada sudut faktor pemakanan pun kita akan nampak daripada sudut boleh memberi kesan. Dan begitu juga daripada sudut haiwan-haiwan tertentu faktor. Sebab tu Islam kata Imam Rafi'i dan juga Imam ramai lagi di kalangan para ulama, ya, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, ada garis panduan dalam pemakanan. Sebagai contoh kalau berkaitan dengan haiwan, dia bukan haiwan jenis makan benda yang kotor, bukan jenis haiwan yang menangkap giginya dengan mangsa. Maksudnya mangsanya tu dengan gigi taring. Ada juga sebagai contohnya haiwan dua alam. Ini perbincangan panjang di kalangan para ulama. Jadi menunjukkan apa dia? Menunjukkan fiqh, menunjukkan hukum hakam maslahah kepentingan ini sebenarnya untuk menjaga nyawa manusia. Saya terpandang Ustaz, maksudnya Islam itu sendiri tak kisah dalam apa bidang, terutamanya dalam pemakanan sekalipun, ia ada sangat berkait rapat dengan teknologi. Ya. Subhanallah, hebatnya agama kita ini. Itu kita simpan dulu Ustaz, kejap lagi banyak lagi kita akan rungkaikan. Cumanya ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan juga Ustaz Muhammad Mustafa Suki. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Umar, sihat kita ya? Alhamdulillah. Pemakanan okey? Alhamdulillah semuanya okey. Semuanya panas sikit dengan kempen pilihan raya lah. PRP kita. Ya betul. Kita nak adakan by election ya. Meriah sana ya. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz ada menyebut tadi mengenai Qadariyah dan juga Qadariyah dan Jamariyah dan Qadariyah. Ya, Jamariyah yang dikatakan kepada Allah dan juga Qadariyah ni daripada ada yang sesegelintir mengatakan ni kerana akulah segala-galanya. Jadi ini kedua-dua sikap ini kena tolak ataupun yang dikatakan Ustaz tadi kena tolak fahaman yang begini rupa ni. Jadi soalan saya Ustaz, bagaimana pula sekiranya qadar dan kadar Allah ini kita kena percaya Ustaz, dalam rukun iman kita qadar dan kadar ini ketentuan. Kerana satu wabak itu ketentuan yang dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita kaitkan dengan apa yang dikatakan Jamariyah dan Qadariyah bab kata Ustaz tadi, dan kedua-dua sikap ini kita perlu tolak bab kata Ustaz tadi. Jadi bagaimana pandangan yang saya mohon penjelasan Ustaz untuk perjelaskan kedudukan perkara ini. Ada segelintir pendapat kalau kita tolak kedua-duanya, maknanya kita tolak jugalah apa yang dikatakan sebagai qadar dan kadar Allah, ketentuan tadi itu Ustaz. Jadi saya mohon Ustaz pencerahan pada pagi ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Ini Haji Omar mewakilkan soalan daripada penonton. Haji Omar dia faham sebenarnya tu. Cumanya sebagai pencerahan, macam mana Ustaz? Qadar dan kadar ni kita kena percaya. Itu adalah salah satu perkara yang terkandung dalam rukun iman. Akan tetapi mungkin yang Ustaz sebut tadi adalah golongan yang ekstremis, iaitu Jabariyah dan Qadariyah itu. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebab tu ada hadis dalam sahih riwayat Imam Muslim, hadis daripada daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berkaitan dengan iman. Jadi bila mana dengan keadaan yang demikian, maka apa jawapan daripada Jibril alaihissalam? Maksudnya Jibril yang tanya, Jibril yang jawab kan. Jadi pada waktu tu ialah pertamanya adalah berkaitan dengan qada dan qadar. Itu qadar dan qadar ni berkaitan apa? Khair wa syarri. Baik dan buruknya tentang qada dan qadar Allah
Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada dan qadar Allah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti mana fahaman Jabariyah, tak seperti mana fahaman Qadariyah. Jadi kita sebut tadi, kita simpulkan Jabariyah semua itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa terlibat dengan manusia. Maksudnya tiada ikhtiar langsung daripada manusia. Tak ada pilihan. Adapun Qadariyah, dia adalah dasarnya datangnya daripada siapa? Daripada Allah semata-mata, daripada manusia. kita sendiri. Kita sahaja. sendiri dan tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sisi Ahlussunnah wal Jamaah yang kita kena betulkan, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni, pertama sekali hatta syurga dan neraka, hatta berkaitan dengan buruk dan baik seperti mana disebutkan dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu datang daripada Allah dan dalam masa yang sama pilihan manusia. Jadi unsur manusiawi itu, unsur kemanusiaan itu ada dalam perkara itu. Contohnya, contoh mudah. Saya katalah contohnya mencuri. Mencuri ini sebenarnya adakah dia datang daripada qada qadar Allah, itulah mudarat yang nak dilakukan oleh manusia, ataupun sebenarnya dia pilihan semata-mata daripada manusia? Jawapannya dua-dua. Allah Subhanahu wa taala telah bagikan benda ni mudarat, jangan buat. Perkara ini mendatangkan keburukan, fasad, jangan lakukan. Tapi manusia pilih. Jadi pilihan di situ maksudnya dengan pilihan manusia. Maka sebab tu dalam isu berkaitan dengan wabak, berkaitan dengan apa yang kita bincangkan ini, jadi kita yakin itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin juga kita juga mampu, boleh dengan izin Allah untuk melawan ataupun untuk bertahan. Ada ikhtiar. Ada ikhtiar dan pilihan yang kita boleh ambil, asbab dan musabab yang boleh menjadikan kita ni insya-Allah mudahan dengan izin Allah juga. Daripada sudut manfaat mudarat dan menjadikan manusia itu mudah-mudahan insya-Allah sembuh. Dari sudut penyakit dan perkara yang berkaitan. Jadi boleh nampak tak antara unsur di situ, ada unsur qada-qadar daripada Allah, tapi manusia berhak untuk mencari jalan, berhak juga untuk kita kata mencari penawar daripada sudut itu. Jadi ada beza antara pahaman Qadariyah dan Jabariyah yang semata-mata tolak berkaitan dengan qada-qadar Allah Subhanahu wa taala semata-mata manusia, iaitu seperti mana Jabariyah dan juga Qadariyah tadi kita sebutkan, maka ada beza di sana. Itu garis titik dia di antara Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Qadariyah dalam bab kefahaman berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Ustaz, kalau ada golongan yang dia hanya berserah pada dirinya sahaja, tidak berkaitan dengan Allah, tak apa, pergi keluar mana pun tak payahlah pakai topik pelitup muka tu. Betul. Sebab apa-apa pun kita yang ni diserah pada diri kita lah Ustaz ya. Sebenarnya tidak ada ikhtiar yang kita boleh buat, itu penting ya. Sebab itulah kena terus patuh kepada apa yang kita sebut sebagai SOP dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Terus patuh ya, insya-Allah. Baik Ustaz, kita sambung perbincangan kita. Ada soalan di Facebook daripada Saziatul Sidik. Sama-sama kita bacakan ya. Yang pertama, katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam. Apakah keutamaan fiqh syariat ataupun syariat fiqh wabak menurut Islam, keutamaannya? Yang kedua, apakah hukumnya bagi seorang yang menyebarkan berita palsu? Ini pun masalah juga ni. Ketika wabak melanda, membuatkan orang awam merasa bimbang. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali daripada sudut keutamaan fiqh wabak ni, kita akan nampak bahawa di sana pelbagai perkara akan muncul, pelbagai isu-isu dibincangkan di peringkat Malaysia, peringkat dunia, dan juga daripada sudut individu itu sendiri pelbagai tindakan ataupun cara, kaedah dan sebagainya yang dilakukan. Jadi menunjukkan keutamaan bagi fiqh wabak ni, pertama boleh kita nampak bahawa di sana daripada sudut hukum-hukumnya, manusia kena berinteraksi dengan hukum. Maksudnya setiap apa yang diputuskan oleh uli amri di sini dia boleh jadi umara, boleh jadi juga daripada kita boleh katakan ulama, fatwa ulama. Jadi disebut di sini bila hukum berkaitan dengan fiqh, maka sudah tentu ulama lah. Jadi apa saja berkaitan dengan fiqh, hukum-hukum berkaitan, kita kena berpegang, kita kena rujuk. Dan jangan kita kata dalam kitab fiqh kata macam ni, kan saya belajar dulu kata macam ni, mana boleh ni tiba-tiba ada orang pula tak siapa-siapa ni kan keluar pula kat Facebook contohnya. Jadi semua itu kita kena lihat secara damai, secara betul, berinteraksi dengan fiqh yang mana kita panggil sebagai keanjalan fiqh itu. Jadi fiqh ada hukum-hukum yang akan berubah. Baik, itu daripada sudut aspek yang pertama, daripada sudut keutamaan. Yang kedua, kita sebagai satu orang manusia yang mana masyarakat yang dengan keadaan yang pelbagai ini berinteraksi, kita kena ada juga yang dipanggil sebagai, sebab tu sebenarnya apa yang kita buat ni, sebab tu vaksin takkan sukar untuk dibuat. Bincanglah mana negara pun dan sebagainya, peringkat apa sekalipun, sukar untuk kita katakan vaksin akan keluar minggu depan. Contohnya kan, vaksin akan keluar. Jadi apa vaksin yang kita ada? Vaksin semula jadi. Ni ramai orang tak tahu sebenarnya. Vaksin semula jadi ni apa dia? Yang kita buat ni.
penjarakan. Itulah vaksin semula jadi. Ikhtiar kita buat tu. Itu yang kita buat daripada sudut pakai topeng dan sebagainya. Begitu juga contohnya kalau kita kata wabak denggi contohnya. Apa dia? Membersihkan persekitaran rumah supaya tidak ada nyamuk. Itu vaksin semula jadi. Kalau nak tunggu vaksin ni kita kata sebab tu Allah bagi pada kita ni akal, pemikiran, orang cerdik pandai, ulul albab dan sebagainya memikirkan kaedah cara bagaimana berinteraksi dengan apa yang kita sebut sebagai fake wabak ini. Itu keutamaan yang saya boleh ringkas. Yang kedua, daripada sudut yang kita panggil menyebarkan berita palsu. Kan ini kita sedia maklumlah bahawa sebenarnya pertama menghangatkan keadaan, menyatakan contoh kita kata kita negara kita ni sekarang ni wabak sangat teruk sekian-sekian. Ini juga contoh sebab tu kita kena ada yang dipanggil fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' ni maksud fiqh setempat. Fake reality kita berada pada waktu kita. Contoh katalah contoh negara luar. Kita kata sekarang ni tengah merebak. Setiap-tiap hari 2,000, 4,000 dan sebagainya. Adakah negara Malaysia kita nak kata kita kena kiaskan kepada mereka? Tak boleh. Sebab kita ada ekonomi yang perlu dibuka. Ada tempat-tempat tertentu berbeza keadaan dan pendekatan. Jadi menunjukkan bahawa fake waqi' setempat kita lebih faham. Kita lebih tahu. Jadi pada waktu itu, biarlah orang-orang yang berada dalam negara kita yang pakar dalam bidangnya yang menyebutkan tentang berita apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Jadi daripada sudut tu kalau kita ambil daripada luar, berita tak tahu daripada mana, sebab tu Allah sebut dalam surah Hujurat ayat yang ke-6 Allah menyatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu berita orang-orang yang fasik, kena tabayun, kena selidik. Kemudian juga daripada sudut asal dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya, Nabi SAW telah menyatakan kepada kita, jangan kita membuat satu perkara yang menakut-nakutkan manusia. Dan juga perkara-perkara yang boleh kita kata menimbulkan kegusaran. Padahal sebenarnya benda tu biasa saja. Kan contohnya daripada perkara-perkara yang kita lihat pada hari ini. Jadi kena lihat daripada sudut tu, jangan menyebarkan berita-berita palsu dan menjadikan kita mudahan insya-Allah sentiasa menyelidik apa yang kita sampaikan. Pastikan kita benar dalam tindakan dan juga perkataan yang kita ungkapkan. Okey Ustaz, saya suka di mana di awal tadi Ustaz ada sebut tentang sains dan teknologi dan juga maslahah dan juga mafsadah itu. Suruhan yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita dalam Al-Quran. Banyak kali kita jumpa ayat ini dalam Al-Quran. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Yang mana ada berkaitan dengan teknologi dan juga maslahah mafsadah ini. Sebagai contoh, apabila berlakunya wabak COVID-19 ini, kalau kita boleh dekat dengan COVID-19 lah ya, solah itu tidak boleh dilakukan secara berjemaah seperti mana sebelum ini di masjid. Bahkan di awal ketika itu kecoh juga, ada juga yang datang kena tahan dengan abang polis. Yang kedua, wa'atuz zakah. Sekarang ini zakat tidak dibayar secara fizikal berdepan. Tidak ada akad itu sendiri secara berdepan lah. Tetapi sekarang ini ada teknologinya, iaitu boleh bayar secara atas talian. Bagaimana komen Ustaz? Baik, pertama sekali saya tertarik bila mana dai sebut tentang maslahah dengan mafsadah. Mungkin kadang-kadang sidang penonton baru pertama kali dengar. Betul. Apa benda ni, kan kata bedah ke kan bunyi macam dah kat ujung macam susah agak. Okey, pertama maslahah kata Imam Ghazali rahimahullah dalam Syifaul Ghalil, maksud maslahah ni adalah apa sahaja yang diperlukan oleh manusia dan dalam masa yang sama dia terikat dengan hukum syarak daripada 5 perkara. Jaga nyawa, jaga harta dan perkara yang berkaitan. Betul. Daripada sudut mafsadah, apa saja yang kata Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa, dalam kitab usul fiqh yang sangat terkenal, maksudnya apa saja perkara yang boleh meruntuhkan 5 perkara tadi. Maksudnya virus ke wabak, lawan kepada masalah. Jadi itu dipanggil konsep mafsadah dan mafsadah. So daripada sudut solat dan zakat. Jadi salat di sini kita kata asasnya daripada hadis riwayat daripada Imran bin Husain, Nabi SAW menyatakan salli qa'ima, salat dalam keadaan berdiri, kalau tak mampu salat duduk, tak mampu salat sekian-sekian. Okey, kemudian juga dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim dan sebagainya, Nabi SAW sebutkan sawu sufufakum, hendaklah kamu menyempurnakan saf-saf kamu, merapatkan saf-saf kamu. Tapi dalam keadaan hari ini kalau kita nampak, alhamdulillah ada masjid, ada tempat-tempat tertentu yang menggunakan apps daftar. Tak kira lah guna Google ke ataupun apa dan sebagainya. So kena daftar. Siapa cepat untuk 40 yang pertama tak awal maka dia akan dapat. Dan hari ini alhamdulillah ada negeri, saya tak nak mention lah, ada negeri-negeri yang telah buka sepenuhnya masjid. Alhamdulillah. Dengan sebab ini kita kata kita kena sabarlah, jangan kita kata cepat buka, sabar dulu. Dan kita kata kenapa yang lain dah buka masjid tak buka lagi? Sabar dulu. Mesti ada sebab, mesti ada keutamaan dan keputusan-keputusan itu mesti ada cara, kaedah ataupun ada perkara sebaliknya sebelum kita nak lakukan suatu perkara. Jadi daripada sudut solat berubah hukum. Hukum apa? Contoh kita solat Jumaat.
Oh ya, ramai penduduk Malaysia tinggal solat Jumaat. Tiba-tiba tak ada pula khutbah tak ada dan sebagainya kan. Kemudian solat berjemaah. Kemudian juga berkaitan dengan apa lagi? Isu-isu berkaitan dengan penjarakan solat. Solat raya itu sendiri. Solat raya itu sendiri, khutbah dekat rumah kan dan sebagainya. Jadi semua itu termasuk pada hukum yang mana asalnya hukum tu boleh. Tak ada masalah daripada sudut isu tu, tapi dia berubah dengan sebab faktor ini. Jadi solat dengan keadaan yang adanya berkaitan dengan teknologi kan, berkaitan dengan kena daftar dulu dan sebagainya, maka semua ni Islam terima mudah-mudahan insya-Allah. Baik, itu satu sudut. Yang kedua, zakat. Zakat secara online. Sebenarnya zakat secara online ni telah pun ada dah. Sebelumnya. Cuma praktikalnya lebih banyak berlaku pada sekarang bila ini. Bila wabak tiba. Maksudnya nak bayar ke, nak kena salam tak. Ini tak ada masalah. Salam tak salam maksudnya zakat boleh dibayar, dan kemudian online ni dipanggil sebagai ini istilah fiqh lah. Dia panggil qabat hukmi. Baik. Maksudnya qabat hukmi ni maksudnya apa? Transaksi bila sebut tentang qabat hukmi ni, kejap lagi kita akan kongsikan apakah itu dia. Lain macam pula macam-macam perkataan pagi ni ya. Yang penting anda semua jangan ke mana-mana. Kenapa dai potong pula? InsyaAllah nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Ya, setiap hari kami bawakan kepada anda semua topik yang berbeza dan kita bawakan ramai para ilmuwan yang hadir di sini untuk kongsikan segala manfaat untuk kita bersama, dan itulah dia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini alhamdulillah bersama dengan saya Da'i Hadari, dan kita bersama dengan juga Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki berkaitan perbincangan kita hari ini iaitu fiqh wabak, iaitu topik besar kita fiqh. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak bersama dengan soalan yang lain, tadi bila kita bicarakan tentang bagaimana masalah mafsadah ada kaitan dengan teknologi ini juga, berkaitan zakat, ada sebut tentang qabat hukmi. Apa itu? Kalau ikutkan bahasa orang kampung saya ni, bila dengar je perkataan macam tu, mangko teman mendengarnya tak faham. Jadi silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebab pertama sekali kita kena tahu hukum ni dia mesti ada kaedah dan cara untuk diputuskan. Sebagai contoh, kita kata tadi isu berkaitan dengan online. Jadi online ni di mana berlaku akad itu. Jadi akad ni dia sangat kait rapat dengan qabat. Qabat ni maksudnya adalah kita panggil sebagai penyambung. Qabat tu penyambung. Penyambung. Contohnya kita kata begini ya. Di mana berlakunya proses jual beli itu, saya beli saya jual. Itulah dia punya qabat dia. Penyambung dia maksudnya daripada sudut merealisasikan jual beli itu. Okey, kalau daripada sudut qabat hukmi ni maksudnya transaksi yang dilakukan itu, penyambung ataupun apa yang dilakukan itu adalah secara apa? Secara atas talian. Adakah berlaku? Macam mana cara kita nak kata berlakunya jual beli itu? Kalau kita kata qabat ni ada dua. Satu qabat hukmi, satu qabat hakiki. Hakiki ni maksudnya saya pergi Da'i, saya beli ni, saya jual. Itu jelas. Maksudnya menunjukkan lafaz itu telah berlakunya kita punya qabat itu. Adapun kalau contoh atas talian, takkanlah Amil kena tunggu kat depan komputer pula. Kena buat sidang video. Sidang video. Masuk. Okey, start. Okey, enter. Masuk kan. Sebenarnya enter itulah qabat dia. Tekan butang enter tekan ya tu sign itu, itulah kita punya qabat dia. So qabat ni maksudnya penyambung dia, wasilah dia, itulah yang berlaku, dan akhirnya Islam, contoh diputuskan oleh IOFI, diputuskan oleh Majmu' Fiqh Islami, dia boleh dipakai dalam Islam dalam bentuk apa jenis jual beli sekalipun, maka dia berlaku. Sebab tu kalau tak, susah kita nak jual beli online. Kan dengan orang tu kena tunggu. Macam mana jumpa tangan pula waktu dan sebagainya kan. Jadi sukar. Jadi sebab tu Islam memudahkan, ada saja cara menyelesaikan masalah dalam isu-isu yang kita bincangkan. Wah, begitu fleksibel Ustaz ya. Bagaimana Islam itu sebenarnya mudah, cuma jangan ambil mudah. Baik Ustaz, ada pemanggil di talian kita kini, kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz TV 39 Haji Tukinon hadir pada Ustaz Johor ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Haji, sihat ya? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Tu orang selatan kita ni. Okey, baik, silakan dengan soalan Haji. Persoalan ni gini, bapa ni adalah daripada tanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, dia bagi kita kan.
Tapi masalahnya wabak ni adakah, nak tanya dengan Ustaz, pandangan Ustaz, adakah wabak ini menyuruh kita manusia supaya menjaga kebersihan? Contohnya, kalau kita tak mandi, suruh mandi. Kalau kita tak basuh tangan tadi, suruh basuh tangan. Kalau kita selalu berimpit-impit atau berdekat-dekatan, kita nakkan penjarakan jauh supaya manusia tak dijangkiti. Jadi satu pengajaran yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beringat. Adakah masalah yang kita hadapi itu bertentangan dengan ajaran Islam, supaya kita berjaga-jaga? Itu saja soalannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah di sebalik ujian. Haji Tukino macam beliau nak bagi jawapan dah tu. Tapi saja dia tahu sebenarnya tu. Baik Ustaz, hikmah di sebalik ujian. Bagaimana wabak ini, adakah dia mengajar manusia itu juga hikmahnya untuk menjaga kebersihan? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kebersihan ini memang satu perkara yang dituntut dalam Islam dalam apa bab sekalipun. Jadi kebersihan ni dalam pengurusan kendiri kita. Pengurusan diri kita ni memang dia adalah satu perkara yang tidak boleh tidak. Hatta Nabi SAW pun kalau kita tengok betul-betul, agama yang paling sempurna, yang paling lengkap, segala perkara Nabi ajar adalah agama Islam. Masuk tandas. Ada SOP dia. Kiri ke kanan. Nak duduknya macam mana? Ada perbincangan ulama-ulama fiqh. Sudah sempurna agama Sudah itu. Sempurna. Apa saja perkara yang berkaitan dengan kebersihan semua sempurna. Sebab tu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kaitkan dia dengan iman. Tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dan disebut juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, hatta benda-benda yang kecil pun dia nak buktikan kita ada iman ataupun tidak. Iaitu apa? Imatatul aza anit tariq. Membuang duri di jalanan. Nampak duri ke apa-apa kan? Tapi jangan berhenti waktu orang tengah laju. Bahaya. Jadi itu yang sebab kemalangan tu ada juga. Jadi kita tengok keadaan. So maksudnya untuk bersihkan jalan ni, pelepah kelapa ke apa jatuh tu, kita boleh singkirkan. Pahala besar untuk kita. Betul. Itu menjadikan bukti iman kita terhadap kebersihan. Dan Nabi SAW, Nabi ajar pada kita, walaupun dalam hadis ni dhaif, hadis lemah, dalam riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, kata Nabi SAW, diriwayatkan, fanazzifu, hendaklah kamu bersihkan afatiyatakum wala tashabbahul yahud. Hendaklah kamu membersihkan halaman-halaman rumah kamu dan jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi. So kalau kita tengok di situ, dia punya galakan tu Nabi suruh bersihkan halaman rumah. Halaman rumah ni kita maklum. Semua orang akan bersihkan halaman rumah. Betul. Tapi Nabi perintahkan juga, jangan kamu tiru orang-orang Yahudi. Bermakna orang-orang Yahudi dia tidak membersihkan halaman rumah. Kan dia biar je lah macam tu. Jadi menunjukkan bahawa apa saja penyakit, apa saja keadaan tentu, antara puncanya adalah tidak menjaga kebersihan. So hikmah memang betul, COVID ataupun apa-apa saja wabak, faktor pemakanan, kebersihan, kesihatan, semua tu kita akan nampak bahawa Islam menyuruh manusia untuk melihat kepada perkara itu, menjaga setiap apa yang diberikan itu. Jadi lihat daripada sudut kebaikan, hikmahnya di situ. Saya teringat pula Ustaz bila sebut tentang halaman rumah ni, kalau macam sekarang lah bila wujudnya kes-kes denggi ni, antara saranan daripada pihak kementerian juga ialah jom kita bersihkan halaman rumah. Ada juga kaitannya. Ada itu ya. kaitannya. Subhanallah. Okey Ustaz, soalan Facebook. Mari kita sama-sama lihat apa yang ditanya oleh Nur Hayati Ismail ni. Kata Nur Hayati, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan dan agensi berkaitan begitu hebat menjalankan kempen agar rakyat menjaga kebersihan. Saya baru sebut tadi. Sebagai langkah mengelakkan penularan wabak COVID-19, denggi dan leptospirosis, iaitu penyakit pembawaan tikus. Penjagaan alam sekitar wajar dipelihara. Namun, terdapat segelintir dari masyarakat yang masih berdegil. Masya Allah. Membuang sampah merata-rata, mencemarkan alam sekitar dan kes terus menular. Mohon perkongsian Ustaz bagaimana untuk kita mendidik mentaliti masyarakat agar lebih proaktif dengan kebersihan dan alam kurniaan Allah. Macam Kak Yat daripada Tasik Puteri. Kata Kak Yat, ialah seperti mana Ustaz sebut tadi, tahuru syatrul iman. Silakan Ustaz. Baik, Islam daripada sudut asasnya, Islam mengajar kita berinteraksi dengan baik pada semua perkara. Termasuk alam sekitar? Termasuk alam sekitar. Masya-Allah. Sebab tu dalam perbincangan fiqh ni banyak istilah-istilah ni kan. Dipanggil fiqhul bi'ah. Fiqh kita dengan alam sekitar. Sebenarnya ada.
Apa kaedahnya cara interaksinya, nak tebang pokok, boleh tak tebang pokok saja-saja tebang pokok? Boleh tak tanam pokok? Contohnya. Betul. Tanam pokok tu daripada sudut apa? Contoh dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, kalaulah di tangan kamu ada satu benih yang kamu tahu besok nak kiamat, hendaklah kamu tanam benih itu. Tu pemberi pengajaran besar sebenarnya kepada kita daripada sudut fik suasana, alam sekitar, pencemaran dan sebagainya. Sebab tu dari sudut faktor sains, pemanasan global sebagai contoh, daripada sudut sungai-sungai terpelihara, daripada sudut kita kata pelbagai, maka itu merupakan salah satu benda yang wajib untuk kita pelihara. Sebab tu Allah sebut dalam surah Baqarah ayat yang ke-30, waja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan kamu khalifah di atas muka bumi. Bukan khalifah tu semata-mata pemimpin, tapi khalifah juga bermaksud menjaga apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dan ini adalah tugas yang besar pada semua orang. Sebab tu jangan hatta kita nak buang kulit pisang, nak buang sampah. Contoh ni saya nak tegur jugalah. Ni bagus juga daripada sudut ni kita nak bincang. Buang emas merata-rata ni kita punya ni. Kan daripada tisu yang kita guna, daripada sudut ni pelbagai, semua dibuang itu. Kita kata adakah itu memanglah betul daripada sudut asalnya, kemungkinanlah dia tidak ada isu-isu berkaitan dengan merebak dan sebagainya, mungkin 2-3 hari selepas itu. Tapi isu kebersihan itu. Jadi kalau kita nampak daripada sudut itu, maka kita akan nampak bahawa kita ada iman ataupun tidak. Sekelumit iman berkaitan dengan kebersihan, maka kita akan tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap kehidupan kita ni ada sisi pandang yang mana kita perlu hormati antara satu sama lain. Dengan pokok, dengan haiwan, dengan sebagainya. Ini merujuk kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi kita kena faham apa saja interaksi kita dengan alam sekitar, pembuangan sampah, pencemaran udara dan sebagainya. Semua itu termasuk dalam perkara-perkara yang dibimbangi mendatangkan dosa kepada kita. Kerana apa? Tidak amanah dengan apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Masya Allah. Maksudnya Ustaz, disiplin dalam agama Islam itu sendiri, terutamanya kalau kita lihat dalam proses ataupun ibadah haji itu sendiri, ada antara pantang larangnya ialah dilarang untuk memetik ataupun mencabut tumbuh-tumbuhan di sekitar kawasan di sana. Maksudnya juga larangan itu mendidik manusia untuk berdisiplin. Betul. Ustaz ya? Betul. Subhanallah. Dan juga pakaian ihram perlu dijaga kebersihannya, itu menitik beratkan kita untuk menjaga kebersihan. Allahu Akbar. Banyak yang kita dapat belajar sebenarnya dalam Islam itu. Betul. Okey Ustaz, soalan di WhatsApp kita pula. Mari sama-sama kita lihat. Kata sahabat kita ini, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya seseorang itu sudah tahu dirinya dijangkiti wabak, apakah larangan yang syariat tetapkan untuk beliau ataupun ia patuh supaya wabak itu tidak merebak dan seterusnya tidak berjangkit kepada orang lain? Ini hubungan sama manusia lah. Yang keduanya, adakah wabak cacar air, selesema dan juga AIDS sesuatu yang berbahaya juga? Apakah virus daripada AIDS boleh membunuh dan mengancam nyawa? Ini dah macam tanya doktor ni. Tapi tak apa, silakan Ustaz jawab yang termampu insya-Allah. Baik. Okey, satu persoalan yang baik untuk ditimbulkan di situ. Pertama sekali daripada sudut kita cerita tu tentang larangan. Baik. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dalam kitab beliau Qawaid Fiqhiyah menyatakan setiap larangan dan perintah daripada Allah termasuk ijtihad daripada para ulama, dia ada 100% kebaikan. Masya-Allah. Ini maksudnya kenapa larang macam ni? Kenapa tak bagi macam ni? Kenapa suruh buat macam ni? Ada 100% kebaikan di situ dan ada sebab-sebabnya, ada hikmah di sebalik perkara larangan dan juga perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan para ulama. Baik, itu perkara yang pertama. Yang kedua, daripada sudut asalnya kita sebut segala perkara yang pentingkan diri sendiri kan, biar penyakit merebak dan sebagainya, ini juga yang seperti mana disebut dalam hadis sahih riwayat daripada Imam Ibn Majah, Abu Daud dan sebagainya, la dara wala dirar. Tak boleh kita mudarat, maksudnya memudaratkan diri kita dan tak boleh memudaratkan pula orang lain. Termasuk jangan menyebabkan orang lain juga sakit. Orang lain juga sakit. Sebenarnya kita nak jaga diri kita dalam masa yang sama. Sebab tu kalau kita tengok contoh pada awal permulaan COVID-19, bacaan Arnot ni maksudnya adalah bacaan keboleh jangkitan tu berapa? 3.55 untuk satu orang. Maksudnya satu orang yang sakit dia boleh berjangkit kepada 4 orang lebih kurang pada permulaan. Tapi sekarang ni alhamdulillah telah turun kepada 0.1, 0.2. Jadi menunjukkan kebarangkalian jangkitan itu adalah kurang. Akan tetapi kalau satu orang sakit, dia masih lagi ada kebarangkalian yang besar, mungkin 4-5 orang di sekeliling dia boleh berjangkit.
Jadi sebab tu Islam suruh kita pada awal lagi jangan kita memudaratkan orang lain dan jangan kita mudarat diri sendiri dan memudaratkan orang lain pada waktu itu. Dan berkenaan dengan virus yang disebutkan AIDS, penyakit-penyakit yang disebutkan itu, kita sehingga ke hari ini tidak ada penawar yang khusus berkaitan dengan itu. Jadi menunjukkan bahawa saya sebut dah tadi, vaksin semula jadi tu. Vaksin asli tu. Berkaitan dengan jangan kita kata contohnya kita kata hubungan seks berkaitan dengan tu, maksudnya berkaitan juga dengan kaedah-kaedah yang bagaimana digariskan oleh panduan syarak. Jadi pada waktu tu kita kena ikut. Dan SOP orang yang paling pakar daripada sudut ni, sebab tu jabatan-jabatan contoh KKM, jabatan veterina berkaitan dengan haiwan dan sebagainya, semua itu telah mengeluarkan garis panduan. Jadi kita ikut saja. Jadi kita ikut tu, mudah-mudahan insya-Allah dengan asbab itu menjauhkan ataupun mengelakkan diri kita kurang-kurang 60% kan daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai virus. Okey Ustaz, saya lihat apa yang Ustaz kongsikan tadi, bagaimana syarak menganjurkan kita supaya jangan kita bukan sekadar memudaratkan diri kita, bahkan jangan memudaratkan orang lain. Bagaimana Ustaz, dia sangat bertepatan, sangat selari dengan saranan daripada kementerian dan juga pihak pemimpin kita. Bagaimana supaya kita ini jaga jarak sosial, kemudian perlu sanitasikan tangan ke mana sahaja kita pergi, kemudian ada beberapa lagi perkara yang kita perlu patuh. Bagaimana Ustaz melihat ia sangat seragam, bahkan ia sangat selari dengan anjuran syarak itu sendiri? Tapi jawapannya kejap lagi Ustaz. Kepada anda semua, banyak lagi kita akan bincangkan. Tunggu selepas ini. Saja lagi nah. Terus setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Yang menonton dari Sabah, Sabah Aramaite, boleh bakal kau. Terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi ini kita sama-sama dapatkan ilmu berkaitan dengan fiqh wabak. Rupanya bila wabak tiba, ada juga fiqh-fiqh yang sangat sesuai kepada kita dan banyak manfaatnya, banyak hikmah di sebaliknya. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik Ustaz, tadi saya ada tinggalkan satu soalan yang mungkin para penonton juga tertanya-tanya. Oh, rupanya apa yang disarankan kerajaan termasuklah menjaga penjarakan sosial, perlu kita menjaga dengan memakai pelitup muka dan lain-lain lagi. Sebenarnya ia sangat bertepatan ataupun selari dengan syarak tetapkan itu, iaitu jangan memudaratkan orang lain. Baik, pertama kita sebut bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setiap apa yang dibuat oleh kerajaan, sama ada daripada sudut perbincangan dengan Kementerian Kesihatan ataupun para alim ulama, yang ini bertepatan dengan kaedah fiqh yang disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau Ashbahun Nazair, iaitu tasarruf al-imam al-ra'iyah manutun bi maslahah. Maksudnya setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah, maka perkara yang perlu ditekankan itu adalah kepentingan bagi masyarakat ataupun kepentingan umum. Maksudnya di sini, apa yang dibuat itu memang selari dengan syarak, selari dengan kaedah fiqh, selari dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis serta perintah-perintah daripada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu, kita akan nampak bahawa proses itu, dan sebab tu saya suka nampak daripada sudut sisinya, contoh sebab baru-baru ni kita kata lebih kurang dalam sebulan lepas kot, majalah 3 di TV3 ada kongsikan 2 jam lebih kurang dan ada ulangan pula, tambahan pula macam mana maksudnya operasi berkaitan dengan pengurusan frontliner, barisan hadapan, macam mana dengan interaksinya dengan virusnya, dengan kajian dan sebagainya. Itu satu benda yang sangat membantu keputusan untuk kita mengeluarkan hukum fiqh. Dan begitu juga daripada sudut situasi, daripada sudut data, analisis dan sebagainya, itu semua membantu untuk kita mengeluarkan satu garis panduan. Kalau begini, apa akan berlaku dan seterusnya. Kalau ini tidak dijaga, apa akan berlaku. Sebab tu, kerajaan menggunakan konsep yang dipanggil sebagai ad-daral yuzal. Istilah ni maksudnya, mudarat itu mesti dihapuskan.
Jadi dengan setiap perkara yang dilakukan itu, maka sudah tentu kita nampak bahawa semua orang ingin menghapuskan mudarat, tapi kerajaan ataupun peringkat atasan melihat pada perkara itu. Itu pertama. Yang kedua, kita akan nampak juga daripada sudut apa? Kita akan nampak daripada sudut yang dipanggil sebagai akhafu darurain. Di antara dua mudarat yang lebih besar, maka di manakah mudarat yang kita nak ambil itu? Contoh di antara wabak yang menyebar dengan membuka balik sektor ekonomi. Jadi macam mana kita nak buat pertimbangan itu? Bukan senang tu. Bukan senang itu daripada sudut sebab kita memikirkan virus masih ada. Dan setiap hari sebagai contohnya dalam 2 minggu 3 minggu lepas, sebulan lepas sentiasa akan ada membimbangkan daripada sudut nombornya. Jadi itu merujuk kepada apa? Keadaan setiap pengutusan ataupun keputusan ataupun apa saja garis panduan yang dilakukan itu memang bertepatan dengan syarak, dengan kaedah fiqh dan apa yang kita bincangkan. Jadi yang tu tidak perlu sanksi, maka sebab tu setiap yang dibuat itu adalah untuk memenuhi, menjaga kebajikan rakyat dan juga masyarakat kita khususnya di Malaysia. Setiap pengumuman yang dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab ialah satu keputusan sebenarnya di belakang tabir setelah berbincang dengan mereka yang alim ulama, juga mereka yang pakar dalam bidang masing-masing, Ustaz ya. Bukan senang nak buat satu-satu keputusan tu. Jadi insya-Allah sama-samalah kita hargainya. Baik Ustaz, jom sama-sama kita lihat soalan daripada Mazni Hasan pula di Facebook ni. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, da'i serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Jika kita berhadapan keadaan wabak yang melanda dan masjid pun ditutup, saya pun sayu juga. Jika seseorang lelaki itu menunaikan solat zuhur di awal waktu di hari Jumaat, adakah sah solatnya? Kerana ada larangan bahawa tidak sah solat zuhurnya itu sebelum imam solat Jumaat memberi salam. Kalau ikutkan waktu tu Tok Khatib masih lagi bagi khutbah ataupun belum lagi takbir. Dianya dah solat, dah nak bagi salam dah pun. Macam mana tu sah? Adakah sah? Baik, satu perbincangan fiqh yang sangat besar di kalangan para ulama, antara ini disebut dalam kitab Tariqah Sadidah. Ini antara kitab yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i dan kemudian disebut juga oleh Imam Khatib Syurbini dalam kitab beliau, menunjukkan bahawa di sana ada larangan bagi mereka yang mana maksudnya mampu untuk solat Jumaat tapi tak pergi, maka pada waktu tu wajib untuk dia solat zuhur tu dalam keadaan selepas mana berakhirnya solat Jumaat. Tapi persoalan dia sekarang yang ditimbulkan oleh para ulama ini ialah berkaitan dengan orang yang mana dia boleh pergi solat Jumaat tapi dia tak solat Jumaat. Itu larangan yang sebenar. Itu larangan yang sebenar. Itu yang dilarang tu. Yang dilarang. Akan tetapi, kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaili, satu ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, masih hidup sekarang ni, adik kepada Syekh Dr. Wabah Zuhaili, dalam kitab beliau berkaitan dengan Al-Mutamad fi Fiqh Syafi'i, bila mana menghuraikan keadaan demikian, bila mana berlaku situasi maslahah, kebajikan umum, kepentingan umum, terutamanya bila wabak tiba dan sebagainya, maka pada waktu tu tidak ada masalah, diharuskan untuk dia solat zuhur pada awal waktu. Walaupun sebab kita faham banyak masjid di Malaysia sekarang ni tak ada masalah lah sebab kebanyakannya dah boleh dibuka dan Jumaat telah ada. Tapi sebelum ini, katalah contoh 3 orang saja, ada khatib, ada sekian, solat zuhur di rumah, dan itu tak ada langsung solat Jumaat pada waktu itu, maka itu langsung tidak ada apa-apa isu perbincangan di kalangan ulama fiqh lah. Maksudnya harus untuk solat di awal waktu. Tapi bila telah ada Jumaat pada hari ini, akan tetapi kita tak mampu nak pergi, katalah terlambat daftar kan, lewat, tak boleh nak pergi sebab terhad. Jadi pada waktu tu tidak jadi masalah untuk kita solat di awal waktu, seperti mana pendapat Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dan sebahagian ulama yang lain bila berbincang tentang isu ini. Jadi jangan keliru oleh Ustaz ya. Sekarang tengok pula TV bila nak habis khutbah tu baru dia nak takbir. Tak perlu ya. Jadi boleh tidak ada masalah Ustaz. Tapi jangan ikut Jumaat dekat TV pula. Iman dalam TV. Tak boleh Ustaz. Okey, kita ada pemanggil di talian kita kini, kita nak alu-alukan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa saya bercakap? Saya Encik Ilyas daripada Air Campur Pinang. Baik, orang Penang kita, Encik Ilyas. Silakan Encik Ilyas dengan soalan. Assalamualaikum Dai dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Rahmati Allah. Amin insya-Allah. Soalan saya, adakah diturunkan wabak ni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pengajaran ataupun teguran daripada Allah? Jadi ya, baik. Sebelum ni kita melihat dalam Al-Quran pun Allah telah menitik beratkan secara kebersihan, pemakanan yang lebih daripada kecil hingga besar, sampai makanan tu tapi yang halal dan thayyibah. Dan juga secara kebersihannya kita diwajibkan mengambil wuduk sebelum solat dan membersihkan diri sebelum mengerjakan solat.
semua kita melakukan yang sebelum ni kita telah melakukan kebersihan, pemakanan yang elok dan bersih. Jadi saya nak minta adakah satu pengajaran dan teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada antara umat ini. Ada lagi segelintir manusia yang diturunkan ujian ini masih lagi tidak mahu berpaling balik, tidak mengambil ibrah ya. Itu yang minta Ustaz. Baik. Terima kasih Encik Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lihat soalan daripada Encik Ilyas ni sebenarnya adakah pengajaran untuk manusia juga apabila wabak ini tiba dari sudut kebersihan yang disebut oleh Encik Ilyas, dan saya terpandang dari sudut lain juga. Bila wabak ini tiba tak dapat ramai pergi ke masjid, baru ramai teringat rindunya nak pergi masjid. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Banyak dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang-orang tertentu, kaum-kaum tertentu yang mana ditimpakan azab, ditimpakan wabak sebagai contohnya, ialah kerana semata-mata untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran. Sebagai contoh Allah sebut dalam surah A'raf ayat 133, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang bagaimana kaum, iaitulah kaum orang-orang yang tertentu sebagai contohnya Firaun dan sebagainya, bila mana mereka ditimpa musibah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang asalnya itu adalah kauman mujrimin. Mereka itu disebabkan kerana kaum yang melampau, yang melakukan dosa, disebabkan keadaan-keadaan tertentu. Dan juga dalam surah Saba ayat yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang bagaimana Allah timpakan kepada Firaun berbagai ujian, berbagai wabak dan sebagainya. Wabak di sini fokusnya kepada apa-apa perkara yang menghancurkan kerajaan Firaun. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ulaika alaihim adzabun min rijzin alim. Ulaika alaihim adzabun min rijzin alim. Dan bagi mereka itu adalah satu rijz. Rijz ini para ulama tafsir kata wabak. Yang ditimpakan kepada mereka disebabkan kerosakan ataupun kita kata sebagai keburukan ataupun apa saja yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Sebab tu dalam hadis sahih juga riwayat daripada Ibnu Majah, Nabi SAW peringatkan kepada kita, tidaklah terzahir satu wabak di atas muka bumi ini melainkan itu semata-mata untuk memberikan pengajaran kepada manusia. Jadi wabak yang ada di atas muka bumi ini dan apa perkara yang berlaku daripada sudut kebersihannya, daripada sudut solatnya, maka semua tu memang betul akan memberikan pengajaran, dan kita kena ambil pengajaran bukan setakat mencari pengajaran, bukan setakat mencari hikmah, tapi kita mengambil betul-betul ibrah pengajaran itu. Dan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkenaan dengan apa saja. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 190, Allah menyatakan berkenaan dengan kejadian langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, berbeza antara pertukaran siang dan malam. Apa dia? La ayah, ia adalah satu pengajaran li ulil albab, untuk orang-orang yang memikirkan, orang-orang yang cerdik pandai. Jadi menunjukkan bahawa semua saja, apa-apa aspek saja, kebersihan, teknologi, berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan ibadah dan sebagainya, maka kita akan melihat di sana sentuhan yang kita patutnya mengambil iktibar sebagai orang-orang yang beriman. Pengajaran Ustaz ya. Ya, saya teringat Ustaz, kalau bulan Ramadan sebelum ni lah, selalu kita fikir masjid ataupun surau manalah yang solat tarawihnya sikit ataupun cepat habis ya. Tapi bila wabak COVID-19 datang tiba ni, ramai yang tak fikir dah yang mana lebih cepat ataupun lebih sikit rakaatnya, tetapi ramai yang fikir apa? Teringin nak solat berjemaah di masjid, solat tarawih ya. Itu dia hikmah dan pengajaran yang sangat berkesan untuk kita. Baik, Mas Ripah Noh, ada satu soalan yang sangat cantik di Facebook ini. Kata Mas Ripah, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Apakah kesan wabak kepada manusia, ekonomi dan industri negara? Mungkin kita boleh sentuh juga dari sudut Islam itu, agama itu sendiri. Yang keduanya, apakah implikasi ataupun kesan negatif dan positif sosial dalam masyarakat setempat dalam menjalani norma baru kehidupan, kesan daripada wabak yang sangat berbahaya seperti COVID-19. Yelah, sekarang ni ziarah pun tak boleh ramai-ramai, nak boleh ukhuwah main futsal pun tak dapat. Itu saya sedih lah tu. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, betul. Maksudnya semua perkara lah, semua yang kita kata terlibat dengan wabak ni, bukan sahaja sekadar kita kata COVID-19, ataupun kita kata juga sebagai contohnya virus berkaitan dengan JE, berkaitan dengan SARS, berkaitan dengan semua sekali penyakit yang berjangkit, menjadikan kita di kalangan manusia ni akan terjejah daripada berapa banyak perkara. Cuma bila mana COVID-19 ni kena kepada kita,
maka lebih banyak sektor yang terjejas. Allah. Individu, masyarakat, kerajaan ataupun daripada sudut perniagaan dan sebagainya, semua terjejas daripada sudut ekonomi. Termasuk Jadi, sektor korporat syarikat dan sebagainya. Jadi memberikan kesan yang besar dan akhirnya syarikat bertindak dengan pelbagai keadaan. Ada dengan keadaan tertentu, memberikan sekian-sekian daripada sudut yang pelbagai untuk menjadikan mereka stabil, untuk menjadikan mereka boleh meneruskan, maksudnya daripada sudut agenda mereka, daripada keuntungan dan sebagainya. So kita nampak di sini. Adapun daripada sudut kita kata apa, daripada sudut Islam itu sendiri, melihat kepada apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, Allah uji kita dengan pelbagai, maka kita akan nampak benda itu tidak akan dijadikan sebagai sia-sia. Contoh abas ni maksud satu perkara yang sia-sia, Allah tidak akan janjikan atas semua perkara yang Allah jadikan atas muka bumi ini, dia tidak sia-sia. Walaupun perkara itu sangat menyedihkan kita. Ya, walaupun perkara itu sangat menyedih dan memberi kesan yang besar dalam kehidupan kita. Maka semua itu perkara yang boleh menjadikan kita sebagai satu orang yang mana, sebab tu dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, lan tamuta ahad, salah seorang daripada kalian tidak akan mati sehingga sempurna rezekinya. Maksudnya walaupun kita keadaan apa sekalipun, selagi ada mana rezeki, sentiasa Allah akan hidupkan dengan kita dengan sebab asbab rezeki yang Allah bagi pada kita. Sebab tu bila mana diputuskan rezeki, maka di situ berakhirlah kehidupan kita. Jadi apa saja sektor ekonomi, sektor berkaitan dengan kehidupan masyarakat kita, berkaitan dengan sekolah contohnya, kan, berkaitan juga dengan kita kata apa, online, zakat tak zakat dan sebagainya, maka semua tu akan memberi kesan dan akhirnya manusia mula berfikir, apa selepas ni perkara, dan juga para alim ulama duduk bekerjasama, hukum-hukum dan sebagainya akan mula muncul daripada sudut yang baru dan perkara berkaitan dengan fiqh contohnya. Kemudian juga kalau kita pergi kepada kesan sosial kepada masyarakat, itu semua. Sebab tu saya sebut tadi, saya suka gunakan istilah vaksin semula jadi tu. Kan, vaksin asal tu. Kan, jadi maksudnya itulah benda yang kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kemungkinan besar, kemungkinan yang saya sebut ni, vaksin mungkin tidak akan dijumpa, tidak akan ditemukan. Jadi kita jangan tunggu vaksin ni bila nak, kan. Tak perlu tunggu. Bila nak jual di farmasi. Di farmasi kan, kita nak pergi beli. Dan kerajaan sendiri pun bila contohnya ada vaksin, kerajaan akan pastikan semua orang akan dapat vaksin tu. Daripada sudut orang-orang tertentu. Cuma daripada sudut kita katakan kita sendiri, maka sudah tentu daripada sudut sosialnya, masyarakatnya, apa ni kita kata shopping ke contohnya kan, ataupun apa-apa sajalah berkaitan, sudah tentu berubah banyak. Jadi pada waktu itu kita boleh fikir-fikirkan cara keadaan tertentu dan akhirnya menjadikan kita biasa dengan norma baru kehidupan kita ni, mudah-mudahan insya-Allah. Sebenarnya bila kita sebut tentang berkaitan kesan implikasi ini juga terhadap sektor ekonomi, saya nak ambil kesempatan bagaimana kesan COVID-19 ini juga bukan setakat memberi kesan kepada sektor ekonomi di negara kita, bahkan di negara Amerika Syarikat ribuan manusia, ribuan yang kehilangan pekerjaan. Dan bahkan di serata dunia yakin lebih daripada itu. Dan insya-Allah kita doakan segalanya yang terbaik, dan jangan lupa seperti mana yang Ustaz sebut tadi, ada hikmah di sebaliknya Ustaz, insya-Allah. Ada rezeki yang Allah tetapkan, cumanya kena usahalah, kena ikhtiar insya-Allah. Baiklah Ustaz, saya nak bawa soalan ini daripada sahabat kita di WhatsApp, saudara Hafiz. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Seperti mana kita sedia maklum, semenjak wabak virus ini terjadi, kita tidak boleh bersalam dengan orang lain. Itulah, jumpa Ustaz pun tak boleh salam ni. Dan cuma boleh meletakkan tangan di dada tanda salam. Apakah ia satu dosa pula kita tak bersalam secara normal dan tidak mengikut seperti yang disarankan kerajaan? Tidak boleh sentuh-sentuh. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Encik Hafiz yang bertanya pada soalan ni berkaitan dengan fiqh lah. Itulah fiqh berkaitan dengan wabak kan. Jadi tak boleh bersentuhan dan sebagainya. Okey, pertama sekali dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan kepada kita, man min muslimaini, tidaklah di kalangan dua orang Islam fayatasafahani yaltaqiyani, yang berjumpa dan kemudian dia bersalaman, melainkan akan gugur daripadanya dosa-dosa qabla ayatafarraqa, sebelum dia berpisah. Maksudnya berjabat tangan tu, kata Imam Nawawi rahimahullah dan ijma' para ulama menyatakan hukumnya sunnah. Bukan saja kita assalamualaikum, tapi berjabat tangan tu adalah sunnah kerana dia boleh menggugurkan dosa-dosa. Persoalannya itu dalam norma biasa. Tapi dalam norma keadaan sekarang ni kita tak dapat pahala gugur dosa tu. Itulah ada orang kata nak salam kena guna siku ataupun kaki kan. Jadi tak dapat gugur dosa tu, jadi apa perkara yang kita dapatnya? Kan. Jadi pertama sekali gugur dosa tu maksudnya secara umumnya dosa kecil lah. Dosa kecil, dosa besar tidak boleh tidak dengan taubat kepada Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang ni persoalan dia, adakah kita dengan menolaknya, kita kata minta maaf saya tak salam, tak apa, saya bukan ada COVID, saya je nak salam, kan takkan tak boleh kan, contohnya kan. Jadi pada waktu itu kita kata asalnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, di sana jika ada berdasarkan syarah kepada hadis tadi, kata Imam Nawawi, kalau sana ada contohnya wabak, ada keburukan, ada perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada manusia, maka perkara itu tidak lagi hukumnya sunat. Tapi adakah dia dapat pahala? Kita kata asalnya tidak adalah, kerana berjabat tangan itu yang mendapatkan pahala. Kan, cuma daripada sudut ini kata para ulama fiqh, ini kita kena ingat ni. Kata ulama fiqh, hukum tak semestinya yang berubah itu dia kekal di atas hukum itu sehingga ada hukum yang baru. Contoh boleh tak satu hukum kembali kepada normal, keadaan biasa? Contohnya tadi kita boleh salam balik. Jawapannya boleh. Kerana dalam kaedah fiqh menyebutkan al-hukmu, iaitu hukum berkaitan yadurru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan berlega di sekitar illah, sebab dia, sama ada dia wujud ataupun tiada. Kalau contohnya kita katakan kenapa tak boleh salam, maka dia punya sebab dia kenapa? Kerana ada virus, maka pada waktu tu kita kekal dengan hukum itu. Adapun selepas itu virus dah tak ada dan sebenarnya dibenarkan, maka kembali hukum asal, dan mudah-mudahan kita mendapat pahala daripada apa yang kita lakukan kerana perkara itu dituntut oleh syarak, iaitu berjabat tangan. Wallahu a'lam. Baik, bagaimana pula ala-ala kita sebut ni, bagaimana pula dengan kunjung-mengunjung ziarah? Sebab kita difahamkan tidak boleh, contoh situasi ketika Hari Raya Aidilfitri hari itu dibolehkan, tapi tidak boleh ramai, bahkan ramai juga yang takut nak keluar. Adakah tidak kunjung-mengunjung itu akan menjejaskan juga hubungan ukhuwah tu, Ustaz? Baik, pertama memang sunnah daripada sudut kunjung-mengunjung, jumpa ziarah memang sunnah disyariatkan dalam Islam kita. Banyak hadis-hadis yang berkaitan. Cuma dalam keadaan sekarang ini kita kata tak mampu untuk buat tu. Walaupun saya faham keluarga saya ataupun keluarga dai, kami tak ada COVID. Betul. Kami tak ada masalah untuk kunjung-mengunjung. Tapi kita daripada sudut itu, daripada sudut SOP-nya, perintahnya, daripada itu kita taat. Kita mudah-mudahan dengan sebab itu juga kita fahamkan betul-betul keadaan kita, masyarakat kita. Contoh, kawan-kawan sama kita, bahawa kita tak boleh mengunjungi, dan keadaan itu buatlah apa-apa yang patut, WhatsApp, video call ke apa semua. Jadi semua itu tidaklah memutuskan ukhuwah silaturahim antara kita. Ini dikirakan ikhtiar jugalah, Ustaz. Ini kata vaksin semula jadi ni. Baik, insya-Allah kejap lagi Ustaz, kita nak tanyakan juga tentang fardu kifayah, juga berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kejap lagi Ustaz ya. Bagaimana pula hukum hakam ketika fiqh wabak ini? Jadi kepada anda semua nak tahu apakah jawapannya, nantikan selepas ini dalam sambungan 30 minit di TV9. Kita tutup dulu di TV3, terus setia Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, 1 jam 30 minit telah berlalu kita bersiaran secara langsung. Hari ini kita sama-sama sembangkan tentang fiqh wabak. Apa khabar yang baru menonton? Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz hari ini, pada pagi ini kita sembangkan tentang fiqh wabak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua yang sudi menonton pada pagi ini. Cumanya Ustaz, pelbagai perkara telah kita bincangkan. Cumanya satu perkara yang kita tak sentuh lagi, iaitu berkaitan dengan yang kita sebut sebagai fardu kifayah. Di mana ia satu tuntutan kepada kita, berkaitan juga kita dengan orang lain, di mana pengurusan jenazah fardu kifayah. Namun ketika wabak ni hanya tertentu ataupun orang-orang yang tertentu ataupun kaedah tertentu sahaja dapat dilakukan untuk menguruskan jenazah ketika wabak ini. Soalan daripada sahabat kita Nurul dari Kelang. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam.
Adakah cara pengendalian jenazah-jenazah yang dihidapi wabak wajib mengikut kaedah yang ditetapkan oleh kerajaan? Contohnya, ahli keluarga tidak boleh mengambil jenazah untuk dikuburkan. Dan bagaimana pula kita ni Ustaz? Ini soalan tambahan daripada saya pula lah. Dan bagaimana pula? Adakah ia satu kesalahan bagi kita kerana kita tak menguruskan jenazah terbabit sedangkan kita kenal beliau? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita sebut tentang pengurusan jenazah dalam Islam ni, maka secara umumnya telah ijma' di kalangan para ulama, telah sepakat seperti mana kata Imam Nawawi rahimahullah, mesti diuruskan. Yang pertama, mestilah kita mandikan dia. Betul. Kemudian salatkan dia, kemudian kita kafankan dia, kita kafankan, kita salat, kemudian kita kuburkan dia. So 4 perkara ni iaitulah mandi, kemudian kafan, salat dan kuburkan adalah menjadi kewajipan fardu kifayah bagi kita. Adapun pada hari ini Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun bersidang pada 15 Mac 2020 dan mereka bincang tentang isu penyelenggaraan pengurusan jenazah COVID-19 ni. Dan pertama sekali kita kata yang menjalankan fardu kifayah itu adalah frontliner kita. Jadi mereka dapat pahala banyak dengan pengurusan jenazah yang dilakukan. 3-4 orang saja yang dilakukan. Jadi sebab tu kalau kita perhatikan betul-betul, kita tidak dapat menyumbang daripada sudut fardu kifayah dan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak pahalanya. Akan tetapi daripada sudut majlis fatwa, daripada sudut perbincangan di kalangan para ulama, hanya barisan hadapan yang menguruskannya, dan pada waktu itu cukuplah mereka dan kita hanya mengiringi jenazah itu dengan doa. Dengan doa di sini maksud sebab tu dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al. Hendaklah kamu beristighfar, berdoa kepada orang yang ada jenazah yang ada di dalam kubur ini kerana dia sekarang sedang ditanya oleh para malaikat. Jadi menunjukkan bahawa walaupun kita tak dapat hadir, walaupun kita sedih, orang yang paling dekat. Dan saya nampak seperti mana yang telah dipertontonkan dalam majalah 3. Mereka pergi interview siapakah Balu yang mana tak dapat macam mana interaksi, pergi hospital pun tak boleh waktu tu. Jadi menunjukkan satu kesedihan, satu kita kata derita yang mana menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja uji dengan penyakit tapi uji pula dengan keadaan yang demikian, tak dapat lihat orang yang tersayang, kehilangan dan sebagainya. Maka semua ini menjadikan orang yang terkena ujian itu sangat tabah, sangat hebat. Itu antara maksudnya kita kadang-kadang tak kena. Jadi pada waktu tu kita akan rasa benda tu dahsyat, hebat. Tapi orang yang merasa akan tahu kehebatan seperti mana yang Allah uji kepada mereka. Jadi daripada sudut itu, pengurusannya kita kata hanya sekadar ditayamumkan. Jenazah itu hanya ditayamumkan berdasarkan Majlis Fatwa Kebangsaan pada bersidang pada 15 Mac 2020, hanya ditayamum dan tidak dimandikan. Sebab apa? Kerana asalnya ada rukhsah. Sebab tu dalam agama kita ni dipanggil satu azimah, satu rukhsah. Azimah hukum asal. Kena ikutlah SOP hukum yang telah ditetapkan, kena mandi semua. Tapi bila mana berlaku rukhsah, keringanan, masyaqqah, maksudnya kesusahan, kepayahan, maka ada fatwa yang menyatakan dibenarkan menguruskan perkara yang sedemikian. Jadi semua ni ada hukumnya, ada kaedahnya dan kita kena ikut. Sebab kalau kita tak ikut, seperti mana berlaku di beberapa tempat, bawa lari jenazah, dia tahannya ambulan tu, kemudian diluku kepala driver dia, kan? Kemudian dibawa lari jenazah. Itu satu benda yang tak sepatutnya. Dan akhirnya satu kampung kena. Ini perkara yang kita perlu perhati. Sebab tu setiap SOP, setiap perkara dia telah pun diputuskan di peringkat ulama'nya, peringkat kerajaannya, Kementerian Kesihatan, supaya kita ni patuh pada benda tu. Dan akhirnya tuan-tuan tengok, kita sidang penonton tengok, dia memudaratkan diri kita dan masyarakat akhirnya. Jadi itu secara ringkas berkaitan dengan jenazah yang mana isu berkaitan dengan COVID-19. Ya, insya-Allah kejap lagi saya nak minta Ustaz ulaskan jugalah. Ini penting, bagaimana pentingnya untuk kita patuh kepada arahan membawa kepada kebaikan. Tapi itu kejap lagi Ustaz ya. Kita ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, siapa bercakap tu? Abdullah Osman daripada Seremban. Baik, Cik Abdullah, orang Seremban. Sihat ya? Sihat insya-Allah. Okey, Cik Abdullah, silakan dengan soalan. Saya nak tanya Ustaz. Ada hadis yang mengatakan setiap penyakit ada ubatnya, melainkan mati. Jadi kita ikhtiar, kita cara ikhtiar tak payah makan ubat, kita ikut SOP dah terbaiklah. Jadi sekarang ni di Malaysia kiranya kita betul-betul disiplin. Jadi apa pandangan Islam tentang perkara ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Encik Abdullah. Mungkin pandangan Ustaz di mana setiap penyakit itu ada ubatnya dan juga kita ada satu yang dipanggil sebagai satu vaksin semula jadi iaitu patuh kepada arahan-arahan itu. Bagaimana Ustaz melihat?
Baik, daripada sudut asasnya, terima kasih kepada pemanggil kita tadi. Sudut asasnya kita kena tahu bahawa betul dalam hadis sahih dan sebagainya, dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan sebagainya menyebutkan memang setiap penyakit itu ada ubatnya kecuali mati. Dalam riwayat Imam Tirmizi dan selainnya. Jadi menunjukkan bahawa asasnya ya kita perlu ikhtiar, kita perlu jaga dan sebagainya, SOP yang telah ditetapkan, maka itu daripada satu sudut pandang daripada sudut syarak. Yang kedua, kita lihat juga Islam bukan hanya sekadar kita kata dah kena penyakit baru kita berikhtiar. Maksudnya cegah sebelum merawat. Cegah sebelum merawat. Sebab tu kaedah menyebutkan bahawa al-ilaj khairu minal luqayah. Maksudnya apa? Mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi Islam telah pun menetapkan perkara itu, dan bukan hanya sekadar kita bila dah terkena baru kita nak cari ubat. Jadi langkah awal itu Islam titik beratkan daripada sudut itu. Sebab apa? Dia akan beri kesan kepada faktor berkaitan dengan ibadah. Faktor berkaitan dengan haji sebagai contoh. Faktor juga berkaitan dengan puasa. Jadi semua itu memerlukan kepada kesihatan, memerlukan kepada diri kita sendiri. Jadi kita nampak daripada sudut tu Islam mementingkan kedua-duanya. Maksudnya bila kamu dah sakit, ya silakan berubat, cari ikhtiar, mudah-mudahan ada ikhtiarnya. Tapi jika sebelum kamu sakit tu, vaksin itu mesti ada dulu. Maksudnya Ustaz, hukum-hukum fiqah yang terdapat terutamanya dalam hukum-hukum fiqah ketika wabak ini tiba, itu adalah sistem dalam Islam, iaitu sistem kehidupan untuk menguruskan kehidupan kita. Betul Ustaz? Betul. Sebab tu fiqah ni maksudnya al-fahmu, maksud kefahaman kita tu dalam berinteraksi dengan hukum dan apa yang ada sini. Sebab tu sebahagian para ulama suka menyebutkan setiap apa yang kita buat dalam hidup kita ada hukum. Duduk kita ada hukumnya, minum kita ada hukumnya, makan pakai kita ada hukumnya, semua ada hukum. Interaksi dengan wabak ada hukumnya. Jadi merujuk kepada itu, komplit sempurnalah Islam sehingga apa keadaan sekalipun prinsip menjaga nyawa, kata Imam Asy-Syatibi, kata Imam Ghazali, dia antara benda yang amat penting, menjadikan kepentingan, masalah, keperluan yang amat tinggi, aras paling tinggi untuk satu orang itu melakukan ibadah dan sebagainya kepada kesihatan, jaga nyawa. Sebab tu nyawa pun dia bukan hanya sekadar kita kata jaga nyawa semata-mata, bukan. Ada larangan membunuh. Ada larangan juga dalam Islam berkaitan dengan menggugurkan kandungan, tidak dibenarkan. Larangan menyebarkan penyakit. Semua itu termasuk dalam SOP yang tepat yang Islam gariskan pada kita. Ya, jadi jangan keliru para penonton sekalian. Sebenarnya walaupun memang benar ada hadis menyatakan setiap penyakit itu ada ubatnya, namun dianjurkan dalam Islam keutamaannya ialah mencegah lebih baik daripada merawat. Ya Ustaz ya. Subhanallah. Okey, Sal Rasid, ada satu soalan yang berkaitan dengan usulul fiqh. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk menangani dan berdepan dengan wabak penyakit menurut perspektif usulul fiqh? Seperti riwayat Bukhari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya apabila kamu mendengar wabak penyakit menimpa satu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalam kawasan tersebut. Dan apabila kamu berada di tempat wabak berkenaan, janganlah kamu keluar daripadanya. Mohon kupasan daripada Ustaz. Ya. Okay, silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila sebut tentang usul fiqh, dia satu benda yang amat hebat sebenarnya. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah mengarang kitab Risalah, antara kitab utama dalam usul fiqh. Apa kepentingan usul fiqh? Kepentingan dia adalah bagaimana cara dan kaedah untuk kita mengeluarkan satu ijtihad hukum berdasarkan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama kita berdasarkan prinsip syarak. Itu dipanggil usul fiqh. Jadi nak fatwa, nak bagi pandangan semua ni dipanggil usul fiqh. Okey. So bila nak kita ada kaitan usul fiqh dengan hadis yang disebutkan tadi, hadis itu sahih dalam riwayat Bukhari, Muslim dan selainnya. Jadi apa dia punya kaitannya? Contoh saya bawa fiqh ni, saya tak nak panjang-panjang lah. Saya nak ringkas kepada dua perkara saja. Pertama sekali dipanggil sebagai hukum taklifi. Hukum taklifi ni hukum yang 5 tu. Jadi di mana wabak tu boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi sekian-sekian. Kenapa apa hukum pakai pelitup muka? Harus. Contohnya kan. Asalnya. Apa hukum solat berjemaah sunat? Akhirnya jadi apa? Jadi gugur kewajipan itu. Jadi solat. Apa hukum berkaitan dengan kita kata contohnya menggunakan hand sanitizer? Jadi semua itu termasuk dalam hukum berlegar sekitar wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Itu usul fiqh. Itu daripada sudut yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kita ada dipanggil sebagai hukum wad'i. Bila sebut tentang hukum wad'i ni, ramai nak tahu tu. Tapi saya terpaksa potong dulu kepada anda semua. Nantikan apakah itu hukum wad'i. Selepas ini, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita rehat satna, kembali selepas ini.
kasih dan terima kasih diucapkan kepada anda semua yang terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Saya mohon kepada anda terus menyokong kami dan terus kongsikan juga ilmu yang kita dapat hari-hari kepada orang yang lain. Sebarkan. Kerana apa? Bukan sekadar ilmu itu akan bertambah jika kita berkongsi, akan tetapi pahala juga akan terus mengalir, insya-Allah. Dan hari ini kita sama-sama dapat pencerahan berkaitan dengan fiqh wabak. Al-Fadhil Ustaz Mustafa bersama dengan kita. Baiklah Ustaz, tadi yang kita belajar tadi itu apa dia Ustaz? Apa wada'i Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sambung balik. Sambung. Baik. Jadi kita sebut pertama hukum taklifi. Hukum ada pada manusia itu iaitu berkaitan dengan wajib, sunat, makruh, harus dan sebagainya. Yeah. Kemudian juga kita pergi hukum wad'i. Wad'i ni maksud dia tak kait dengan kita, tapi berkait dengan perkara itu. Contoh kita kata, okey, dia ada sebab, ada syarat, ada mani'. Sebab ni apa sebab dia? Syarat ni syarat lah yang kita fahami dan juga mani' ni penghalang. Contoh, saya buat contoh mudah bagi kita mudah faham. Sebab ni term usul fiqh ni, sebab soalan tanya tentang usul fiqh. Betul. Jadi dia punya term tu agak sukar sikit. Okey. Contoh katalah contohnya syarat. Syarat ni kita tahu dah, syarat jual beli, syarat itu syarat ni. Jadi syarat ni daripada benda tu. Contoh katalah kita nak kena masuk kedai. Masuk kedai ni nak kena scan dulu. So syarat nak masuk kedai kena scan. Jadi sebab apa? Sebab tiap kedai masuk. Tiap ada kedai kita masuk kena scan. Jadi itu nak bagi kita mudah faham. Yang kedua ada sebab. Contoh, kenapa tak boleh pergi solat Jumaat? Ada sebab dia. Apa dia? Iaitulah virus masih ada. Kita takut. Kita takut. Yang ketiga dipanggil mani'. Mani' ni maksudnya penghalang. Solat Jumaat wajib, tapi dia telah terhalang dengan sebab masih adanya virus itu. Jadi kita kata ini secara ringkas tentang terma usul fiqh dan dalam kehidupan kita ni apa yang dibuat oleh pemerintah ataupun khususnya para alim ulama kita tentang fiqh jual belinya, tentang nikah online contohnya, semua tu berkait dengan hukum itu. Jadi asalnya dulu apa hukum nikah online? Jadi dia tak lari pada hukum tu. Asal hukumnya adalah kita kata tak boleh sebab dia memerlukan kepada ijab qabul dan sebagainya mesti berdepan lah. Tapi akhirnya sekali fatwa membenarkan. Kerana apa? Kerana mani' ada penghalang disebabkan pertemuan itu kemungkinan ada virus dan sebagainya. Tapi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Itu kita kata kaedah usul fiqh menyelesaikan masalah umat ini seperti mana yang telah pun dikarang oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Penting usul fiqh sebenarnya. Itu dia. Ramai isteri risau bila tempoh COVID-19 ini, ramai suami bawa laptop masuk dalam bilik itu komputer riba masuk dalam bilik itu buat kerja. Takutlah tiba-tiba sah katanya. Okey, baik Ustaz. Imran Syakir, kalau Imran Syakir tanya soalan ni, saya suka soalan beliau. Imran Syakir bertanyakan di Facebook, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Antara masalah ummah dan keredaan Allah, mana yang perlu diutamakan ketika wabak? Kemudian yang kedua, apakah segala keputusan yang dibuat oleh ulul amri perlu dipatuhi selagi tidak bertentangan syariat dan adakah orang yang melanggarnya berdosa? Bukankah segala peraturan itu membawa kepada kebaikan? Silakan Ustaz. Baik, saya rasa soalan ni kita boleh himpunkan sajalah. Boleh. Maksudnya, okey. So, daripada sudut asasnya, bila kita bincang tentang isu berkaitan dengan maslahah. Maslahah ni maksudnya kepentingan umum dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya, maslahah yang dilakukan itu, kepentingan umum itu untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita membuat pertimbangan yang dipanggil sebagai jalbul mafasid ataupun kita panggil sebagai darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Itu kaedah fiqh. Maksudnya apa? Kita kita kata menolak kerosakan itu lebih baik dan utama daripada mendatangkan kebaikan. Contoh solat di masjid baik. Solat jemaah baik. Tapi sekarang ni ada keburukan, ada kerosakan yang akan bila mana kita buat tu dia akan menjadikan kita terdedah kepada bahaya dan mengancam nyawa. Jadi pada waktu itu kita harus mengutamakan itulah menolak keburukan daripada kita mengutamakan kebaikan. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan yang harus dibuat, itu dipanggil sebagai maslahah umum. Jadi maslahah itulah keredaan Allah. Bila Allah sebut dalam hadis sebut tentang jangan kita pergi tempat virus dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya antara dua pertimbangan itu, kepentingan nyawa, kepentingan berkaitan dengan syiar Islam, maka memerlukan kepada
apa hukum yang diputuskan oleh para pemerintah, para hukama, para alim ulama, dia memerlukan kita kata sebagai kita kena ikut SOP, garis panduan hukum dan sebagainya. Disebabkan apa? Kerana itulah masalah yang sebenar seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki daripada kita. Dan bila sebut tentang masalah kepentingan umum ni, maka sudah tentu masalah dibuat bukan suka-suka, bukan sembang-sembang kan, duduk-duduk sekejap ke WhatsApp, grup WhatsApp ada. Kan ada orang kata nak letak haram lah. Nak letak haram kan. Ataupun kata contohnya kita putus kat grup WhatsApp dah kot. Tak boleh. Sebab itu dia memerlukan pertama pada ijtihad, yang kedua kepada nas, yang ketiga kepada fiqhul waqi', tempat kita tu, keadaan realiti semasa. Jadi memerlukan pada banyak perkara dan akhirnya itulah dipanggil masalah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita kata tak pergi masjid mana Allah nak redha. Kan, kemudian tak bersalam mana Allah nak redha. Kemudian tak pergi kunjung-mengunjung mana Allah nak redha. Tak, itulah masalah yang mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian bila kait dengan kita kata apa dia tidak patuh SOP. Adakah berdosa kalau adakah kita berdosa tak patuh? Dan sebagainya, kita kata jelas. Sebab tu Syekh Ahmad Mustafa Al-Maghari dalam tafsir beliau, tafsir Al-Maghari, ketika menafsirkan surah yang kita selalu dengar, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ya ayyuhallazina amanu atiillaha wa atiur rasul, dalam surah Nisa ayat ke-48. Taat Allah, taat Rasul, wa ulil amri minkum. Maksudnya kata Syekh Ahmad Mustafa Al-Maghari, taat kepada pemerintah itu adalah kemaslahatan umum. Untuk masyarakat, kebaikan, kepentingan untuk masyarakat. Dan sebab tu saya sebut tadi, kaedah menyatakan bahawa setiap hukum, setiap SOP, fatwa yang dibuat itu adalah untuk masyarakat. Kan, bukan untuk kepentingan kita kata ini kerajaan akan dapat pulangan balik ni, banyak pulangan kita akan dapat dengan sebab mereka tak pergi masjid. Contohnya kan. Tidak ada. Kerana semua itu adalah kepentingan umum. Jadi kita kata patuh pada SOP, dan adakah berdosa ataupun tidak, kita kata asalnya taat pemerintah. Taat pemerintah. Kalau tak kita buat juga perkara itu, kita ikut saja, kita langgar saja, dibimbangi takut mendatangkan dosa. Yang mana dosa itu adalah tidak apa? Tidak mentaati pemerintah yang wajib kita taati di atas apa yang dikeluarkan selagi mana tidak bersalahan dengan syarak. Kita takut Ustaz ya, dah lah tak berdosa kerana tak taat. Yang keduanya berdosa pula, tiba-tiba kita pula menyebabkan orang lain pun ditimpa sakit. Betul. Allahu Akbar. Banyaknya dosa tu nak kena jawab. Baiklah, Ustaz, mungkin saya nak tanya soalan ini mewakili para penonton yang sedang menontonlah. Ramai yang menantikan 7 hari bulan 7. Ini tarikh yang mana ramai nak membeli belah ni. Macam-macam di platform lah, di macam-macam aplikasi dan media akan buat sale ataupun jualan-jualan yang menarik lah. Jadi kita pergi kepada yang kita sebut sebagai maslahah atau mafsadah dan juga berkait dengan teknologi. Sebelum ini, kita semua membeli belah ataupun muamalah membeli belah ini secara berdepan. Dan di situ, kalau ikutkan mazhab kita Syafi'i, ada akad dan juga di situlah. Cumanya, bagaimana dalam situasi wabak ketika ini, dah ramai yang mengaplikasikan iaitu jual beli secara atas talian. Bagaimanakah hukum di situ dan bagaimana kita nak mengelak berlakunya satu yang tidak elok dalam pembelian kita, sebagai contoh penipuan dan juga pembaziran? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini juga satu persoalan yang sangat baik. Yang hari ini kita kata semua online belaka. Makan nasi, order itu, order ini dan sebagainya. Maka saya pun hari itu Ustaz beli peti ais pun. Peti ais pun online. Saya pun terkejut. Oh, boleh rupanya. Baik. Okey. Kita pergi yang pertama daripada sudut hukumnya. Kita dah sebut tadi qabat hukmi. Maksud secara asalnya secara apa ni, akadnya telah berlaku. Maksudnya bila kita transfer duit tu dan penerima terima, okey saya terima ni, jadi waktu tu berlaku jual beli. Walaupun barang belum sampai. Itu kaedah dia. Itu dalam istilah Islam tak ada masalah daripada sudut ni, di mana sebab tu dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man aslafa fi syai' fayusifu ila kaili maklum wa ila wazani maklum ila kaili maklum wa ila ajri maklum. Yang bermaksud sesiapa yang ingin membuat jual beli secara bertangguh, atas talian ataupun apa, tak ada masalah, maka pada waktu tu mesti dinyatakan ni untuk mengelakkan penipuan dan sebagainya, mesti jelas produk yang kita nak beli tu. Peti ais saya berapa? Berapa pintu? Harga berapa? Kalau bayar bulanan, bulan tu kalau contoh 6 bulan, berapa kita kena bayar? Kalau setahun, berapa kita kena? Semua tu kena jelas. Jadi bila tu kita setuju, maka itu menyatakan bahawa jual beli atas talian itu berlaku dan ia diharuskan oleh syarak. Baik. Sudut yang kedua, kita tak boleh ada unsur-unsur gharar, uncertainty, benda yang tak jelas. Dan unsur-unsur penipuan dan unsur-unsur tadlis. Tadlis ni maksudnya penyembunyian kerosakan pada barang. Contoh barang ni dah basi dah sebenarnya. Durian ni sebenarnya bukan musang king, dia tupai king. Contohnya kan. Tupai king. Tupai king contohnya, bukan musang. Ataupun panda king contohnya. Jadi itu penipuan. Baik. Itu menyembunyikan aib dan sebagainya.
Contoh durian ni tak elok, buruk. Sebab saya suka buat contoh durian ni sebab musim durian lah. Itulah. Jadi semua tu berkaitan dengan jual beli online. Disebabkan apa? Faktor wabak yang kita ada pada hari ini. Jadi kena hati-hati bagi penjual dan pembeli. Isu akad tu tak ada masalah, transfer duit kira okey dah. Transfer online tu ataupun secara atas talian kira okey dah. Maka daripada sudut tu belilah apa saja, dan itu juga antara saranan yang paling baik daripada kerajaan untuk memutuskan rangkaian COVID. Walaupun hari ini semalam kes dah ada 2 kes contohnya kan. Jadi alhamdulillah semakin berkurang. Jadi sentiasa kalau boleh kita dapat menjaga apa yang telah disarankan oleh kerajaan itu, jual beli atas talian dan sebagainya, maka itu lebih mendekatkan kita kepada kepatuhan SOP dan juga mudahan cepat untuk kita hapuskan wabak ni insya-Allah. Dan satu lagi Ustaz, jangan melebihi had pembaziran pula berlaku nanti Ustaz. Itu juga benda yang penting. Betul, itu penting, ilmu paling penting. Okey Ustaz, fiqh wabak kita bicarakan hari ini. Mungkin satu kesimpulan daripada Ustaz supaya kita semua dapat ingat kembali dan supaya dapat sampaikan kepada orang yang lain. Silakan Ustaz. Baik, pertama sekali kita kena sebut setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini ada hikmahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan sebab hikmah itu manusia belajar daripada apa saja yang ada di sekelilingnya berkaitan jual beli, teknologi, perubahan hukum dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, kita kena peka dengan apa saja SOP yang terbaru. Kalau contohnya kawan-kawan kita orang tua kita tak pandai internet dan sebagainya, maka biasakan dengan teknologi. Kan itu antara benda yang sangat penting. Dan yang ketiga, sentiasalah kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan antaranya yang Nabi SAW berikan kepada kita yang diamalkan adalah kita membaca 2 ayat terakhir pada surah Al-Baqarah. Kerana dalam riwayat Bukhari kata Nabi SAW, laka fatahu, dia akan mencukupi segalanya. Maksudnya apa-apa perlindungan, dan bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ard wala fis sama' wa samiul alim. Amalkan doa-doa itu, mudahan Allah rahmati kita semua dan jaga kita daripada terkena wabak, daripada kita ini pergi untuk mencari ubat setelah terkena wabak. Iaitu kita jaga kita Ustaz. Kita jaga kita. Okey Ustaz, sebagai memurnikan program kita pada pagi ini, mungkin doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz Mustafa Muhammad Suki kerana sudi untuk hadir dan berkongsi ilmu dengan kami insya-Allah. Kami akan panggil lagi masa depan Ustaz ya. Insya-Allah. Seronok sebab apa saja soalan Ustaz akan jawab, siap dengan dalil lagi, kata-kata ulama lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat moderator saya iaitu Da'i Anas. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jol, dan topik perbincangan esok berkaitan dengan sirah istimewanya Aisyah radhiyallahu anha. InsyaAllah nantikan esok hari Khamis. Dan kepada anda semua, jangan lupa dalam keadaan apa pun Islam itu sangat fleksibel. Bahkan dalam hukum hakam, Islam itu adalah sistem kehidupan kita. Paling penting, ilmu mengatasi segala-galanya. Rujuklah ilmu kepada yang ahlinya. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.